Okay, baik. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton. Boleh dengarkan suara saya dengan jelas? Okay, selamat pagi semua. Anda boleh komen di ruangan chat anda dari mana. Sebelum kita mula, di ruangan chat juga ada tim saya attach link Google Meet, Google Form. Jadi saya minta penonton untuk mengisi maklumat. Kerjasama anda amatlah saya hargai. Baik, untuk pengetahuan semua, kami merupakan mahasiswa Fakulti Pendidikan Seni dan Seni Reka Semester 7 UiTM Puncak Alam. Sebelum kita bermula, saya nak minta semua share lagi link supaya ramai lagi boleh join. Sebab topik yang kita akan bincang ni adalah topik yang sangat menarik dan insyaAllah akan bermanfaat kepada semua. Topik perbincangan kita hari ini selama 2 jam. 1 jam 30 minit yang pertama kita akan go through dengan topik dan 30 minit yang terakhir kita akan buka sesi Q&A. Jadi saya minta penonton yang ada sebarang pertanyaan atau kemusykilan boleh letak soalan tu di ruangan komen. Waalaikumsalam. Okay, terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mulakan majlis dengan bacaan doa dan dijemput Abdul Razif bin Abdul Razak untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di pagi yang penuh berkat dan bersejarah ini, sepenuh program webinar Pentingkah Pendidikan SEC bersediakah anak-anak kita anjuran pelajar semester 7 Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam. Kami berdatangan memohon kepadamu agar engkau lancarkanlah program pada hari ini dan jadikanlah program pada hari ini antara program yang diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Abdul Razif. Sebelum itu, untuk penonton saya minta sepanjang perbincangan dijalankan, minta tutup mic tapi kamera nak buka boleh. Sebarang Google Meet ni live kita akan direkod. Jadi saya minta tolong jaga sebarang kata-kata supaya tak ada yang meninggalkan kata-kata yang tidak sopan, tapi boleh untuk komen atau tanya di ruangan chat, okey? Tim dah boleh start untuk record lah, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Terima kasih saya ucapkan terutamanya kepada pensyarah pembimbing untuk program webinar kita pada hari ini iaitu Dr. Fatin Aliana Muhammad Razi serta tetamu jemputan khas kita iaitu Tuan Muhammad Fairuz bin Abu atau lebih dikenali sebagai Tuan Akhi Fairuz Al-Jingkawi. Serba sedikit tentang tetamu jemputan kita. Beliau merupakan seorang speaker di ML Studio dan yang tak tahu lagi dia siapa, beliau juga merupakan seorang penulis buku Mudahnya Mengajar Pendidikan Seksualiti dan Tuan Akhi kita juga merupakan pengurus operasi dan speaker di MFA Smart Training dan Konsultasi daripada 2017 sehingga kini. Info tambahan, MFA Smart Training dan Konsultasi adalah sebuah konsultan yang dibangunkan oleh Tuan Fairuz bin Abu dalam usaha menyebarkan ilmu berkaitan pendidikan seksualiti, isu jenayah seksual kanak-kanak, parenting skills serta motivasi. Pagi ini, kita akan membincangkan topik pentingkah pendidikan seksual. Apakah peranan dan tanggungjawab kita sebagai orang dewasa? Jadi kita bawakan tetamu jemputan kita iaitu Tuan Muhammad Fairuz bin Abu atau lebih dikenali sebagai Tuan Akhi Fairuz. Hai, Assalamualaikum Tuan Akhi Fairuz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey tak suara saya? Okey. Jelas. Baik. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hakim Fairuz. Pertama sekali, terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk luangkan masa untuk program webinar kita pagi ini. Sama. Okey. Selain penonton pada hari ini terdiri daripada mahasiswa UiTM Puncak Alam, saya percaya ada di kalangan penonton hari ini terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, iaitu orang awam yang masih belum mengenali Tuan Aki. Jadi boleh tak saya minta Tuan Aki kenalkan diri sedikit dan berkongsi bagaimana bermulanya Tuan Aki melibatkan diri dalam pendidikan seksualiti ini. Jadi silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ni saya ucapkan terima kasih kepada Cik Puan Moderator yang mengendalikan program pada hari ini. Para pensyarah juga audience, Tuan Puan, mahasiswa-mahasiswi yang bersama pada webinar kita pada hari ini. Saya Muhammad Fairuz bin Abu. Dalam media sosial saya menggunakan nickname Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Yang mana akhi tu dia datang pada perkataan Arab yang bermaksud saudara lah ataupun brother. Jadi kalau Cik Puan Moderator sebut Tuan Akhi, maksudnya Tuan saudara. Okey, dan Fairuz adalah nama saya yang diberi oleh mak bapak saya. Al-Jengkawi itu merujuk kepada tempat kelahiran saya lah dan juga kampung saya, Felda Jengka, Pahang. Saya berumur 35 tahun. Kini menetap di Alustar, Kedah. Bagaimana saya bermula berkecimpung dalam bidang ini? Dia bermula bukanlah ada kaitan dengan apa kursus ataupun kos yang saya belajar dulu, sebab saya dulu kos electronic engineering. Ya, memang tiada kaitan langsung dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saya bermula pada tahun 2011 bila mana saya berkhidmat dengan satu rumah bimbingan remaja perempuan hamil luar nikah, yang mereka membimbing kanak-kanak serta remaja yang berusia 12 sampai 25 tahun yang masuk sudah hamil. Okey. Lalu di rumah berkenaan, remaja ini bimbing dalam tempoh 13 bulan, ada juga yang 2 tahun dengan perintah mahkamah, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan jenayah lah. Dan kemudian saya tidak mengendalikan remaja berkenaan. Cuma dalam rumah bimbingan ni mereka juga ada bahagian awareness, advokasi yang ditubuhkan konsultan untuk pergi menyebarkan awareness ke sekolah. Dan inilah nama program yang bernama Adab Bijak Jauhi Zina, anjuran Raudatul Sakinah. Mungkin bila sebut Raudatul Sakinah tu mungkin ramai yang kenal lah. Ya, dan Raudatul Sakinah pun masih lagi giat dengan menyebarkan Adab Bijak Jauhi Zina punya program. Dan dalam 7 tahun juga saya belajar di sana, pelbagai ilmu yang dipelajari, mengenali tentang remaja yang orang nampak bermasalah, tetapi sebenarnya kenapa mereka jadi macam tu. Dan start 2017 saya bergerak sendiri dan menemukan itulah tadi MFA Smart Training and Consultancy. Awalnya saya lebih fokus kepada isu masalah sosial, tapi bila mana saya nampak ke situ ada satu tempat yang boleh saya isi, terutama yang berkaitan dengan pendidikan seksualiti. Jujur cakap, ketika awal saya menyampaikan topik ini pada hujung 2017 dan awal 2018, macam-macam kaedah yang saya gunakan untuk educate pelajar. Ya, terutama nak berbicara topik yang sensitif, yang kalau salah diceritakan, dia berbau lucah ataupun dia akan jadi macam sexual grooming. Tapi kalau saya bercerita secara dasar saja, ya, tak sampai ke dalam, maka budak akan tak faham. Jadi bagaimana saya nak mencari titik di tengah-tengah tu? Maka di situlah berlakunya try and error, then try and success. Maka dapatan daripada cara menyampaikan, kaedah menyampaikan kepada remaja dan kanak-kanak, juga kepada mahasiswa, ya, saya dapat satu panggil apa? Kaedah yang terbaik lah untuk educate our youth, our children berkaitan dengan sex education, berpandukan apa yang agama perintahkan, juga berkaitan dengan tidak lari daripada adab budaya setempat, juga ya majoriti kefahaman ideologi masyarakat di Malaysia. Ya, kalau kita dah nak mempraktikan ataupun melaksanakan atau menyampaikan tentang sex education dengan hanya berpandukan berkiblatkan barat saja, boleh, tak ada masalah. Tapi akhirnya ya, dia akhirnya di hujungnya nanti dia tidak akan nampak solusi kepada perkahwinan. Seks itu adalah sedekah yang bila sudah berkahwin, dosa, pahala. Mereka tidak ada aspek itu. Cuma kita as a Muslim ataupun masyarakat yang berbilang bangsa di Malaysia yang memegang teguh institusi kekeluargaan, ya, juga pendidikan anak-anak tu sendiri, keturunan, generasi, maka nak tak nak
Kita perlu faham isu ni, walaupun kita belum lagi ada anak, kita belum lagi berkahwin, tapi kena faham awal-awal lagi, sebab hal seperti ini jarang nak dibincangkan secara umum, apatah lagi nak didetailkan dalam kursus kahwin. Jadi ini antara boleh kata pra perkahwinan untuk yang belum kahwin lagi lah. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih Tuan Hakim Fairuz. Sebenarnya saya dah follow lama Tuan Hakim Fairuz di Serius? Facebook. Di Lama dah? Facebook. Ya, di Kalau kat Facebook. Facebook lama lah. Jadi sebelum ni sejujurnya saya tak tahu pun apa itu pendidikan seksual ni lah secara mendalam. Sehinggalah saya follow Tuan Hakim sendiri dan serta Dr. Reza Zainul. Saya banyak bacalah perkongsian Reza. perkongsian beliau dan Hakim sendirilah. Saya rasa pada usia saya sebagai seorang mahasiswa yang rasanya tidaklah terlalu awal dan tidaklah terlalu lambat untuk memahami atau belajar lebih mendalam tentang pendidikan seksualiti ni. Jadi saya percaya topik ini atau isu ini sendiri pada setengah kelompok masyarakat, ibu bapa menganggap isu ini adalah satu isu yang sangat memalukan atau sensitif untuk kita terangkan atau kongsikan dengan anak-anak. Jadi saya rasa pada umumnya orang menganggap bahawa pendidikan seks ini hanya tentang beri info apa itu alat kelamin atau lebih dengan macam bila dengar perkataan seksualiti tu macam orang jadi trigger kan. Jadi hal ini macam kalau kita nak share pun dengan anak-anak, ada segelintir orang tu akan berasa khawatir lah, takut anak-anak rasa macam terlalu advance untuk tahu. Jadi pada peringkat awal ini boleh tak Tuan Aki kongsi atau terangkan dengan kami semua sebenarnya apa sebenarnya pendidikan seksualiti ni? Baik. Sebenarnya berkaitan dengan nama ni, you nak guna nama apa pun tak ada masalah. Sebab kita faham kalau di barat tu memang silibus berkaitan dengan sex education yang mereka memang difokuskan kepada pelajar sekolah. Okay, itu satu. Dan kemudian kalau kita cerita tentang sex education, bukan sekadar apa yang mereka sampaikan kepada pelajar sekolah, bahkan mereka wujudkan siri-siri di Netflix yang berjudul Sex Education. Saya sebenarnya kalau tengok siri Sex Education di Netflix tu, kalau kita tengok dan untuk belajar, bukan untuk ikuti apa yang konten yang ada, saya fikir dia adalah salah satu paling ampuh untuk mendidik para penonton pentingnya sex education. Termasuklah ada satu cerita daripada Indonesia, filem Dua Garis Biru. Ini cerita filem daripada Indonesia yang mereka menekankan berkaitan dengan sex education juga kepada remaja sekolah menengah yang mereka ni dah melakukan hubungan zina, kemudiannya yang perempuan mengandung, hamil luar nikah, melahirkan anak dan berlaku konflik yang panjang antara kedua keluarga. Ini satu benda yang baik. Kalau kita tengok di Malaysia ni ada beberapa drama dan filem cuba ketengahkan isu ni. Tetapi dia tidaklah nampak ini cerita tentang sex education ni. Saya masih ingat lagi cerita dulu Amy Masura tu silap saya. Aku Tak Bodoh ke tajuk dia. Anak dia masa sekolah rendah, anak dia lelaki, dan kemudian di sekolah kawan-kawan semua bercerita tentang satu drama yang ada dalam TV. Apa drama berkenaan? Ditunjukkan bagaimana dua karakter lelaki dan perempuan yang mereka ni couple, mereka bercinta, kemudiannya berpegang tangan, berpusing kat pokok, lepas tu dicepatkan, mereka berkahwin dan selepas hari itu yang perempuan ni mengandung. Maka hal seperti ini difahami oleh budak-budak sekolah. Rupa-rupanya kalau sekiranya orang tu nak mengandung, pegang tangan, pusing-pusing kat pokok, dan kebetulan pula hal itu telah berlaku kepada seorang pelajar yang anak Amy Masura tadi lah, budak lelaki, dia ada suka dengan seorang budak perempuan dan dia melakukan hal yang sama, pegang tangan budak perempuan berkenaan, pusing pada pokok, dan selepas daripada itu dia panik nak buat apa sebab kawan-kawan kata, habislah kau tengok tak cerita malam tadi, budak tu dia pegang pelakon lelaki tu pegang tangan perempuan, dia pusing-pusing pokok, lepas tu dia mengandung budak orang perempuan tu. Habislah kau kan. Jadi budak lelaki ni panik, apa benda aku nak buat ni? Dia takut, dia tak beritahu pada parents dia. Jadi dia search. Filem ni masa tu dia dah ada komputer dah, dia boleh search internet. Dan budak ni tengoklah, sebab dia takut budak perempuan ni mengandung, maka dia pun bagilah budak perempuan ni makan nenas banyak-banyak tuan-puan.
Ya, Oh. kita kan selalu dengar makan nanas baby boleh gugur, makan nanas baby boleh gugur. Budak ni makanlah, budak perempuan ni makan, bukan baby yang gugur, perut budak perempuan tu yang sakit sampai perlu dirujuk ke hospital. Jadi akhirnya parents tanya kenapa jadi macam ni. Anak dia cerita, parents terkejut lah, termasuklah parents budak yang lelaki ni. Sebenarnya ini adalah salah satu bukan mereka perli kepada masyarakat, ya, tetapi sindiran yang halus disampaikan pada masyarakat. Kalau sekiranya kita tak educate young generation tentang isu ini dan selesa untuk bercerita, maka dia akan bawa masalah kepada budak tu. Dia akan beriman sesuatu benda yang dia tak pasti. Ya. Sebenarnya kalau nak cerita tentang pendidikan seks ni, dia dah lama dah polemik ni. Saya kalau tak silap saya di Malaysia ni, dia bermula pada tahun 2010. Ya, ketika itu pun isu pembuangan bayi, ya, lebih kurang sekarang, cuma sekarang lebih dahsyat lah dengan perkembangan teknologinya, hamil luar nikah. Maka ada yang cadangkan sudah sampai masanya kita laksanakan pendidikan seks kepada pelajar di sekolah. Okey, maka di sini kita nampak bila laksanakan pendidikan seks di sekolah, yang akan mengajar tu adalah cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu yang perlu mengajar, dan perlu ada buku teksnya, perlu ada pelajarnya, perlu ada kaedah nak menyampaikannya. Cuma ketika itu bila sebut tentang pendidikan seks, dia menjadi polemik politik saja. Yang ini bangkang, yang ini bangkang, hingga saya ketika itu pun saya tak faham. Saya kata apa benda lah nak ajar budak tentang seks. Dan inilah majoriti kefahaman yang masyarakat kita ada pada tahun 2020 ni juga. Kenapa nak kena ajar budak tentang seks? Perlu ke? Kan nanti budak tu kita ajar, nanti dia lagi lebih advance, lebih explore lagi macam-macam kat internet. Ada juga yang kata kenapa nak ajar tentang seks pada budak sekolah? Bukan ke lembu, kambing, binatang tak ada siapa ajar tu, kambing elok 2 tahun beranak tak ada ajar pun seks. Kan? Ini adalah sindiran-sindiran sinis yang memandang pendidikan seks ini adalah satu bentuk kelucahan, dan mereka tidak memahami daripada sudut yang holistik. Disebabkan apa? Nama tu sendiri. Maka adalah yang kata tukarlah nama pada nama yang lain. Pendidikan kejantinaan, pendidikan awal remaja, pendidikan akil balik. Sebenarnya saya bab nama ni lantak pi lah. Kau nak guna nama apa ke? Kejantinaan ke? Pendidikan mengenali tubuh badan ke? Pendidikan apa saja, letaklah. Yang penting konten berkenaan dan bagaimana cara nak menyampaikan. Kita sekarang ni banyak polemik yang tak henti-henti tu sebab nama je. Nama tak faham, tapi sebenarnya penting konten dan bagaimana cara nak menyampaikan. Tajuknya para penganjur hari ni, pendidikan seks. Bersediakah anak-anak kita? Sebenarnya anak-anak ni, apa saja yang parents nak ajar, mereka bersedia. Yang patut bersedia adalah ibu bapa, bukan anak. Anak engkau daripada kecil, dia ni tak ada pun hari ni ayah nak ajar cara makan. Bersedia tak? Mana ada? Dia tengok bapak dia makan lah. Betul. Kalau anak tu nak belajar pakai baju kan, bersedia tak hari ni ayah nak ajar pakai baju? Mana ada? Anak dia akan tengok ibu bapanya pakai, ibu bapa ajar, dan kemudian anak berpakai. Begitu juga dengan pendidikan sexuality. Tak perlu nak tunggu anak-anak bersedia. No. Anak-anak mereka ni 1 sampai 6 tahun seperti sponge yang mereka akan absorb apa saja yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Di sinilah peranan ibu bapa berkenaan. Okey. Ada pula yang bila sebut tentang pendidikan seks, yang tadi tu menentang lah, maksudnya yang level yang kerasnya. No, jangan dilaksanakan. Kambing lembu elok, tak ada masalah. Nak ajar budak cepat akil balik ke. Ada pula yang berada dalam fasa yang penuh dengan kelonggaran. Maksudnya mereka nak implement pendidikan seksualiti, dia rasa penting, tetapi kaedah ataupun kefahaman mereka ni bermasalah. Sebagai contoh, ajar sex education supaya budak-budak ni boleh berzina, boleh melakukan hubungan seksual, yang penting ada consent. Okey, ada persetujuan, you dah boleh urus diri, 18 tahun, 16 tahun, you ada consent. Kalau bawah 16 tahun bagi perempuan, bawah umur lah. Kalau ikut daripada undang-undang, 18 tahun tu bawah umur juga. Jadi kalau 18 tahun ke atas ada consent, persetujuan dengan pasangan, that's mean no big deal. Tidak ada masalah. Ini kefahaman mereka. Begitu juga mereka ni faham sex education juga untuk pasangan, bagaimana nak prevent supaya perempuan tu tak mengandung. Maka mereka ni pun memahamkan mereka untuk use kondom,
mempromosi kondom secara berleluasa untuk melakukan hubungan seksual, bukan untuk pasangan berkahwin. Dalam ini juga, dalam pendidikan seksual yang mereka ni ingin implement juga, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan kelompok yang kita panggil sebagai LGBT. Ya. Jadi ini membawa kepada masalah kemudaratan kepada masyarakat. Walaupun kita kata, alah relax abang, bukan apa pun, kita kena selamatkan mereka. Saya faham bab. Tapi yang paling penting adalah untuk kita mencegah sebelum masalah yang lain mula berlaku. Okay? Kenapa kita nak ajar kanak-kanak ataupun remaja untuk use kondom bila buat seks, kalau sekiranya kita tak fahamkan mereka tentang tanggungjawab, tentang amanah, tentang betapa pentingnya salah silah keturunan berkenaan. Hal seperti ini yang ditekankan. Kita tak nak golongan yang terlalu menentang. Kita tak nak golongan yang terlalu open hingga kita nampak ke arah seperti itu. Kita yang nak berada di pertengahan. Okay? Kita nak golongan pertengahan yang memahami pendidikan seksualiti adalah suatu benda yang wajib disampaikan dengan syarat perlu dilaksanakan berdasarkan dimensi yang ada yang patut dipahami oleh anak-anak. Sebab itu dalam e-book Formula Mudahnya Mengajar Pendidikan Seksualiti kepada Anak Sendiri, saya menyinaraikan 5 dimensi dalam pendidikan seksualiti yang patut ibu, cikgu tadika, pengasuh, siapa saja individu yang ada akses dengan kanak-kanak, anak dia sendiri ke, anak murid ke, cucu ke, anak pengasuh ke, pelajar ke, kena faham tentang 5 dimensi ini. Dan inilah yang disampaikan oleh Datuk Prof. Dr. Halina Haliza Siraj, pakar ONG daripada HUKM. Dimensi yang pertama yang sering dibicarakan, yang sering disebut, diulang-ulang hingga orang nampak yang ini saja, dimensi fizikal. Sebut pendidikan seks, zakar, faraj, hubungan kelamin, posisi hubungan seks. Ini saja yang mereka nampak. Trust me, inilah bila sebut tentang pendidikan seks, aspek fizikal saja yang mereka nampak. Sebab itu mereka nampak kelucahan. Disebabkan pula bab fizikal ni tuan-puan, sahabat-sahabat difahami atas faktor pornografi video lucah. Maka mereka nampak bila nak implement pendidikan seks, mereka nampak pornografi, mereka nampak budak-budak nanti akan jadi penuh dengan kelucahan, buat benda-benda yang tak elok. Sebenarnya itu adalah salah satu dimensi, elemen dalam pendidikan seksualiti saja. Maka tak lengkap lah. Kalau dalam rumah tu ada 5 pintu, 5 bilik, kalau kita cerita tentang satu bilik dia tak akan jadi sebuah rumah. Okey. Maka dimensi pertama fizikal penting, tetapi dia bukanlah segala-galanya dalam pendidikan seksualiti. Dimensi yang kedua dipanggil sebagai kognitif ataupun intelek ataupun akal lah. Bila kita nak cerita tentang pendidikan seksualiti ataupun organ seksual pada tubuh badan, nak tak nak semua orang kena faham fizikal yang paling penting ataupun organ seksual yang paling penting pada tubuh badan manusia bukanlah genital, bukanlah kemaluan, tetapi bukan zakar, bukan faraj, tetapi otak, kognitif kita. Yang menyebabkan anak-anak hari ini jadi rosak, yang menyebabkan hari ini mereka yang ada akses dengan kanak-kanak pun merosakkan kanak-kanak, yang menyebabkan hari ini sumber maram berlaku dalam rumah sendiri, yang menyebabkan kes hal seperti ini berlaku di madrasah, di tahfiz, di MRSM, di universiti, di dalam pejabat, disebabkan kognitif. Akal mereka yang tidak memahami seksual ini adalah satu tanggungjawab dan amanah kepada manusia. Bila kognitif manusia difahami, memahami seks itu adalah pornografi, seks itu adalah threesome, seks itu adalah blowjob, seks itu adalah nama-nama pelakon-pelakon pornografi yang mereka imani dan mereka sukai, maka rosaklah kognitif mereka. That's why dalam media sosial hari ini terlalu banyak double meaning yang berlaku. Dalam media sosial hari ini terlalu banyak cerita tentang hal yang lain. Makanan diobjekkan pula kepada kelucahan. Cerita tentang siapa namanya Ukasha Senros dilamar oleh Kamal Ali kat AME. Tetapi di ruangan komen di Siakap Keli, di Harian Metro penuh dengan adegan ataupun mesej-mesej komen-komen kelucahan. Cerita tentang produk, tapi produk itu dijaja dengan unsur-unsur seksual. That's why bila cerita tentang pendidikan seksualiti, kognitif memahami seperti itu. Akhirnya mereka tentang lah.
dalam keadaan dalam masa yang sama mereka ni selesa buat lucah, selesa buat harassment berbentuk verbal, selesa berkongsi porn kat dalam grup WhatsApp dengan kawan-kawan. Tapi bila bab pendidikan seksualiti untuk anak-anak, mereka tentang. Sebab apa? Kognitif mereka hanya faham bab itu saja. Nampak tak betapa pentingnya kognitif ini untuk difahamkan kepada anak-anak, kepada remaja, supaya menghargai fizikal mereka, menghargai tubuh badan mereka, memahami seks ini adalah tanggungjawab, seks ini adalah satu kehendak biologi manusia yang berkeinginan ke atasnya, satu cara untuk hubungan seksual itu adalah salah satu, bukan salah satu sebab dia memang okay, silap. Hubungan seksual adalah cara hidupan mengekalkan spesies. Okay? Selain pada kehendak biologi, kemuncak syahwat itu sendiri, salah satu ialah untuk penerus generasi. Kaedah cara manusia untuk mengekalkan spesies. Yeah? Jadi bila kognitif ini difahami dengan cara yang betul, orang tak nampak lucah. Yeah? Sebab kita tahu benda ni perlu dididik. Okay, dimensi yang ketiga. Pertama tadi, physical. The second is yang kita panggil sebagai physical. Kognitif, intelek. Yang ketiga, dimensi yang dipanggil sebagai emosi. Okay, emosi. Bila cerita tentang dimensi emosi, ini yang melibatkan isu-isu yang berkaitan kenapa cabul itu jenayah, kenapa rogol itu jenayah, kenapa zina itu benda yang dosa. Sebab mereka ini dalam keadaan rogol ni, dia tidak ada konsen itu sendiri. Ia berlaku tanpa persetujuan, berlaku dengan kekerasan hingga dia menjadi jenayah. Kenapa? Tidak meletakkan emosi pasangan itu, dia bukan tidak meraihkan, tidak kita panggil apa? Mereka tidak pedulikan emosi pasangan berkenaan. Sebab itu dia menjadi jenayah. Begitu juga dengan pencambulan, mencela emosi, maruah individu berkenaan, maka dia jadi jenayah. Di sinilah anak-anak akan faham tentang liwat, anak akan faham tentang percintaan, emosinya, anak akan faham tentang apa itu pencabulan, kenapa ia tidak dibenarkan, anak akan faham tentang apa itu rogol. Di sini, daripada sudut emosi selain, anak faham istilah ini pada sudut fizikal, perlakuan berkenaan. Tapi daripada sudut emosi, perlu diterangkan kepada anak-anak. Okey, yang keempat pula, dimensi yang dipanggil sebagai sosial. Sosial, pergaulan, percakapan, sentuhan, dan dimensi sosial ni lah yang banyak anak-anak kita lalui di sekolah, di tadika, sebab mereka berhadapan dengan orang ramai, dengan kawan kat sekolah, sama batch, budak kat asrama dengan kawan-kawan dia, dengan senior. Jadi bila kita faham salah satu dimensi dalam pendidikan seksualiti adalah sosial, di sinilah pentingnya untuk educate anak tentang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, tentang private part, sentuhan tak selesa, apa yang dia kena buat kalau ada orang cuba menyentuh private part dia. Di sinilah dimensi dipanggil sebagai sosial. Bila anak ini faham, jadi bila anak tanya kenapa tak boleh sentuh private part, bila tanya kenapa, dia masuk pula dimensi kognitif. Parents akan terangkan. Lepas tu dia kata apa yang akan jadi kepada budak kalau sekiranya dia kena cabul. Masuk pula dimensi emosi. Sebab budak tu akan jadi macam ni. Nampak tak kaitan antara 5 dimensi tadi? Dan inilah betapa benda yang sangat penting supaya anak ni faham. Bila dia tanya soalan, kita tahu dah apa yang dia nak tahu. Dia cerita ni tentang dimensi apa. Dan yang melengkapkan dimensi keempat tadi, akal, fizikal, sosial, emosi. Yang kelima, spiritual. Kalau spiritual ni tuan-puan, sahabat-sahabat kita buang, kita merasakan yang 4 tadi dah lengkap dan sempurna. Ini akan buat masalah kepada masyarakat kita. Kita akan rasa tidak ada masalah untuk seks bebas, untuk bertukar pasangan. Yang penting, tak mengandung, tak hamil luar nikah. You can have sex walaupun suka, sama jantina. Yang penting tak kacau orang lain. Yang penting tak ada baby yang dibuang. Ini bawa masalah. That's why saya sebutkan bila kita masukkan elemen spiritual, di sini ada dosa pahala, halal haram, jati diri, termasuklah nilai-nilai murni yang perlu dipegang oleh masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia berdasarkan kita punya rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, keluruhan, perlembagaan dan seterusnya. Salah dah saya sebut rukun negara tadi. Okey, sekarang ni timbul isu.
perlu ke pendidikan seksualiti ni? Bila kita tahu, oh 5 dimensi ni bagus ni, kena cerita kat budak-budak ni. Perlu ke ada satu subjek khusus untuk diajar kepada kanak-kanak sekolah rendah dan sekolah menengah? Nama topik tu pendidikan seksualiti. Saya kalau sebut tentang pendidikan seks ni, saya lebih selesa untuk word pendidikan seksualiti. Bukan pendidikan seks, bukan pendidikan seksual, tapi seksualiti. Dia bunyi dia tu tak adalah orang trigger sangat walaupun ada perkataan seks sendiri kan. Okey. Nah, perlu atau tidak? Sebab saya perasan kalau kat Twitter, ni kawan-kawan saya mungkin ada daripada Twitter, kalau ada isu pembuangan bayi, isu-isu pencabulan, ramai yang kata, sebab itu pentingnya sex education perlu diajar di sekolah. Sudah sampai masanya pendidikan seksualiti perlu diajar di sekolah. Sebenarnya benda ni tak perlu ada kat sekolah sebab dah ada. Dah ada. Ia diajar dalam subjek-subjek yang ada di sekolah yang kita panggil sebagai merentas kurikulum. Apa maksud merentas kurikulum? Dalam topik sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, tentang pergaulan, tentang how to react kalau ada orang sentuh private part, ini diajar dalam pendidikan kesihatan. Seawal anak, budak-budak darjah 1 lagi. Darjah 1. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Ini satu subjek. Kadang-kadang ada cikgu yang dia bawa budak pergi padang, tapi ada ketika cikgu akan letakkan budak dalam kelas saja. Untuk ajar silibus yang ada dalam pendidikan kesihatan. Okey. Yang kedua, subjek pendidikan seks ini juga diajar dalam sains. Yang ini kita kena ingat dulu budak-budak sekolah belajar tentang hal persenyawaan, pembiakan, genital kemaluan, sperma, ovum, air mani ni bila air mani dalam pendidikan Islam dah ada dah. Yang didetailkan ketika form 3. Zaman saya form 3. Sains bab 4. Tapi selepas pada itu silibus ditukar, tingkatan 1 dah belajar. Tapi hari ini anak-anak daripada sekolah rendah dah belajar. Disebabkan pendedahan tentang benda seksual, gambar, tulisan, video yang terlalu banyak kat luar, kat dalam rumah, dalam TV, dalam YouTube, dalam TikTok, hingga membuatkan anak-anak ni idea seksual tu dapat faham lebih awal. Jadi perlu disampaikan hal ini lebih awal kepada anak-anak. Maka saya bersetuju dengan silibus KPM berkenaan. Okay? Ia juga di hal seksual melibatkan kemaluan ni juga ada dalam subjek pendidikan Islam. Dalam berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan mandi wajib, keluar darah haid, berkaitan dengan keluar air mani, ihtilam, mimpi basah. Ini pendidikan seksualiti. Okay? Dan hal yang sama juga ada dalam subjek moral untuk kawan-kawan kita yang non-Muslim. Di situlah dalam subjek moral, jati diri, nilai-nilai yang murni, ia ada dalam subjek itu dipanggil sebagai merentas kurikulum. Maksudnya bukan seorang cikgu sahaja yang perlu sampaikan benda ni, tapi macam-macam cikgu yang ada dalam subjek yang tertentu yang saya sebutkan tadi. Okey, cuma isunya adalah bila mana ia perlu diajar oleh guru. Yang saya dapat maklumatnya adalah kurangnya latihan yang diberikan kepada guru-guru untuk menyampaikan topik ini. Sebab kalau cikgu tu cerita detail, educate dengan cara yang betul, tapi kalau ada seorang je pelajar, dia rasa benda tu lucah, balik rumah dia akan beritahu pada parents, parents akan viral dalam internet dan parents akan serang sekolah. Benda macam ni ada tuan-puan. Baru-baru ni, tahun ni jugalah ada seorang ibu, dia tangkap gambar dalam buku pendidikan kesihatan darjah 1. Dia kata apa benda ni ajar anak-anak kenal nama kemaluan ni, Zakar lah, Faraj lah. Kenapa nak ajar anak aku macam ni? Nama-nama yang kotor. Apa benda Zakar, Faraj tu kotor? Bukan dia tulis kotek ke burung ke kan? Dia tulis apa berbet kat situ. No, dia ajar term yang betul. Tapi ada ibu bapa yang tak terima benda ni. Walaupun nama tu Zakar, walaupun dia tulis Faraj untuk anak kenal tentang genital. Itu baru seorang ibu apa yang lain lagilah tak pernah tengok buku teks anak pun. Dan akhirnya dia akan buat masalah. Dan satu lagi, betapa kurang sesuainya untuk educate budak-budak di sekolah tentang topik ini disebabkan kefahaman budak-budak yang berbeza. Dalam kelas ada 20-30 orang pelajar. Dalam kalangan budak-budak ni ada yang pernah tengok video lucah sebenarnya. Dalam kalangan budak-budak ni ada yang pernah kena cabul. Dalam kalangan budak-budak yang ada dalam kelas tu ada yang naif tak tahu apa-apa. Yang kadang-kadang mungkin dia trigger dia akan search. Kenapa anak ni search? Sebab kat rumah parents tak educate dulu.
Jadi dia akan bawa masalah dan ada risiko untuk cikgu sampaikan. Melainkan kaedah yang digunakan menyampaikan itu dengan penuh penerangan yang terperinci, disebutkan tentang consequences, dia ceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jangkitan penyakit kelamin, dia ceritakan juga tentang dikaitkan dengan jenayah yang berlaku di Malaysia, kenapa hal itu adalah jenayah, dan cara penyampaian tu dengan penuh serius, tegas, untuk budak-budak ni faham, maka dia tak akan jadi isu. Cuma ada tak latihan yang diberikan kepada guru-guru untuk sampaikan? Termasuklah cikgu tadika, cikgu sekolah rendah swasta, sekolah kerajaan. Ini adalah benda-benda yang boleh diperincikan. Sebab kalau kita nak cerita benda ni, dia melibatkan banyak benda. Itu kalau nak buat pendidikan sexuality, satu topik pula, dah nak melatih lagi cikgu yang baru, dah nak kena adakan buku teks yang baru, kos lagi. Akhirnya nanti budak-budak ni akan jadi makmal, tikus makmal saja. Kekalkan apa yang ada. Yang penting adalah penyampaian itu bagaimana nak disampaikan. Cuma kenapa nak mengharapkan isu ataupun pendidikan ni untuk diajar oleh cikgu kepada anak-anak, sedangkan yang patut sampaikan adalah mak bapak. Kita kalau belajar sains, kita tahu result ketika ada peperiksaan exam, kita belajar, kita akan muntahkan di dalam kita akan muntahkan dalam peperiksaan. Jadi kita akan dapat result 90, 80. Tapi kalau pendidikan sexuality, sejauh mana kita nak faham kefahaman budak-budak selepas diajar? Nak buat test ke? Test mungkin mereka boleh dapat skor, tapi daripada segi mereka tu kehidupan seharian mereka, saat mereka menghadap gadget, saat mereka berbual dengan kawan-kawan dalam grup WhatsApp, tidak ada panggil apa? Kefahaman yang solid untuk kita capai dalam subjek ini. Maka nak tak nak, yang perlu menjadi cikgu pertama anak-anak menyampaikan pendidikan sexuality adalah mak bapak. Sebab itu kita jangan cerita anak bersedia ke tak. Anak kau tu bersedia bila-bila je. Yang tak bersedia tu kita, parents. Dan Alhamdulillah, ibu saya baru-baru ni yang saya lancarkan pada 2 Disember sampai 25 tu, lebih kurang dalam 8,700 lebih yang dapatkan. Daripada 8,000 lebih tu, ada yang minta izin untuk sebarkan pada adik-beradik dia. Silakan, tak ada masalah. Cuma jangan dibuat cetak rompak sudah. Sebarkan. It's okay, tak ada masalah, supaya bila mereka menyampaikan topik itu, mereka cerita educate pada anak-anak, anak-anak mereka akan selamat. Yang ini pula anak-anak mereka akan selamat. Kalau anak-anak mereka tak selamat sekalipun, mereka tahu apa yang mereka perlu buat. Kalau anak mengaku, anak mengadu pernah kena cabul, anak mengaku pernah tengok video lucah, mereka boleh tahu nak buat apa. Sebab saya perincikan dalam e-book berkenaan. Jadi inilah pendidikan sexuality yang patut difahami oleh mak ayah, mereka perlu sampaikan. Kenapa mak ayah perlu sampaikan? Sebab dia yang lebih mengenali anak dia. Dia yang faham perkembangan anak dia. Siapa yang anak dia introvert, siapa anak dia extrovert, siapa anak dia yang kadang-kadang kuat masuk tangan, seluk dalam seluar, pegang kemaluan. Dia tahu siapa anak dia yang sering bertanya tentang zakar bila nak kencing. Dia tahu siapa anak dia yang bertanya, kenapa mak keluar darah haid, kenapa mak boleh mengandung. Dia tahu. Jadi inilah learning moment, informal punya pendidikan sexuality yang perlu disampaikan oleh mak bapak dalam rumah. Anak-anak ni Tuhan beri pada kita sebagai penyebab, ilhamkan soalan-soalan seperti itu untuk kita jawab. Bukan kita mengelak, bukan kita marahkan, bukan kita nak cili mulut dia. Tadi awal Cik Puan moderator sebut, benda ni tak patut diceritakan, benda ni lucah, benda ni bad word. Bila anak dah faham tentang seks ni adalah bad word, jangan diceritakan. Sebab tu kalau kita tak educate anak tentang benda ni, dia kena cabul, dia takkan beritahu mak ayah dia. Dia tak tahu nak cakap. Dia tak tahu bagaimana nak respon. Sebab parents tak educate benda ni. Begitu juga kalau anak search kat timeline TikTok ke, kat YouTube ke, tiba-tiba naik video-video yang soft pornografi, bercium, berpelukan. Anak dah tahu benda tu salah, dia tak selesa. Tapi dia nak beritahu pada parents ke? Kalau beritahu pada parents, parents tak pernah cerita pula benda-benda macam ni, apa yang dia akan fikir? Mesti mak bapak aku akan marah nanti. Jadi inilah permulaan kepada budak dia akan explore lebih lagi. Sebab tu adalah kenyataan yang bukan menjengkelkan dan dangkal. Kalau kita kata kalau mak ayah cerita pada anak, anak akan advance, anak akan explore lagi. Anak akan explore, anak akan cuba benda ni bukan sebab apa yang mak ayah ajar, tapi sebab dia sudah terjebak dengan pornografi.
Okay. Inilah yang perlu difahami oleh mak ayah, tuan puan, sahabat-sahabat. Dan saya yakin yang menonton ni budak-budak UiTM, budak-budak IPT lain, budak-budak Twitter, Facebook, semua dah faham lah. Ya, sebab kita dah biasa dengar benda ni. Kita open. Kita nak belajar sesuatu supaya dapat membaikkan masyarakat dan generasi yang akan datang. Kita faham. Tapi ini masyarakat kat luar. Saat saya bercakap ni confirm kat dalam media sosial ada yang mesej lucah, ada yang buat sexual grooming, ada yang minta gambar bogel orang lain, perempuan yang lain. Ada yang buatkan budak tu sampai tahap menghantar video-video beronani melancap. Susah kita nak cakap benda ni. Ya, kalau kita masih lagi tentang polemik nama, siapa yang perlu sampaikan, syllabus ke tak selesai masalah. Ya, that's why bila saya keluarkan e-book formula mudahnya mendidik pendidikan seksualiti. Ada yang tak setuju. Kan, kenapa nak kena cerita kat anak benda ni? Ada juga yang dia kata, siapa botak ni, apa credibility dia untuk sampaikan benda ni? Kan saya, bila ada orang kata macam ni, saya pun akan jawab lah. Kalau nak tunggu orang yang ada credibility untuk hasilkan satu e-book khusus untuk mak bapak educate anak, ya keluarkan je lah. Kan? Jadi, benda ni kalau kita yang ni tak boleh, yang ini pula tak betul, ada pula kalau kat Twitter, mereka hentam saya pula segelintir golongan kat sana. Dia kata, apa benda botak ni, dah lah hentam LGBT, dah lah kata nak lawan LGBT, ini orang macam ni tak layak untuk didik anak. Jadi dia ada macam-macam golongan yang saya katalah tak pi lah. Kalau kita fikir apa orang cakap, kita fikir apa yang masyarakat fikirkan, apa yang kita bawa, tak selesai masalah. Ya, dan akhirnya masalah tu tetap lagi berlaku. Baby akan ada masih lagi dibuang. Budak-budak tak tahu nak buat apa kalau dia kena cabul. Parents tak tahu nak buat apa kalau anak mengadu kena cabul. Dan ibu tak tahu nak buat apa kalau anak jadi mangsa, abang, anak dia sendiri, abang ataupun bapa dia sendiri. Tak selesai masalah. Jadi nak tak nak, pendidikan seksualiti ini satu benda yang sangat penting untuk disampaikan oleh mak bapak dahulu kepada anak-anak. Ya? Kalau mak bapak bersedia, anak tu bila-bila masa akan bersedia. Okey? Harap menjawab soalan. Panjang ni saya ulang sebab ni. Baik, terima kasih Akif Fairuz. Panjang sangat untuk pengenalan kita. Saya ada tangkap satu yang education from home tu. Jadi kita pun tahu ada satu statement di mana children see, children copy. Jadi anak-anak ni melihat dan dia meniru. Jadi saya ada baca di Facebook satu cerita yang Tuan Aki sendiri kongsi daripada seorang guru. Saya share sedikit, okay? Ada kes baru-baru ini, budak sekolah rendah tak silap, darjah 1 atau 2. Dia meraba kawan perempuan sekelas. Jadi bila cikgu dapat tahu, cikgu tanya kenapa dia buat macam tu. Tak elok cikgu cakap. Dia jawab, saya sayang dekat dia. Sebab tu saya buat macam tu. Lepas tu dia cakap, Abah selalu buat kat mama. Jadi kat sini betul lah kita boleh cakap yang kanak-kanak ini dia melihat dan dia meniru apa orang dewasa buat. Jadi pada pandangan Akif Fairuz sendiri, apakah peranan ibu bapa atau kita yang sebagai dewasa ni, perkara yang perlu dan tak perlu kita buat di hadapan kanak-kanak. Jadi boleh tak kongsikan dan apa pandangan Tuan Aki sendiri tentang pengasingan tempat tidur. Saya tertarik dengan topik tu juga. Boleh tak Tuan Aki kongsikan? Cerita yang Cik Puan moderator sampaikan tu, yang berkaitan dengan dia cium kawan dia peluk kawan dia sebab dia kata tu cara dia nak tunjukkan kasih sayang kepada kawan dia kan, sebab parents dia pun cakap macam tu. Ya. Sebenarnya tu posting berkenaan saya dah post kat Facebook 7 kali. Setiap kali saya post viral, dan paling terkini ya sebanyak lebih kurang 36,000 share yang share di page saya, dan yang komen tu 11,000. Bukan komen saya bersetuju, tak, tag nama suami, tag nama suami, tag nama suami, tag nama suami. Isteri pula tag nama isteri, tag nama isteri. 11,000 yang tag pasangan dia. Dan saya mula terfikir, adakah sesuatu benda yang common sense yang mak bapak kita dulu dia faham sendirilah, tapi hari ni sepertinya common sense sudah bukan lagi menjadi satu benda yang common. Dia berkaitan dengan kemesraan antara mak ayah, sejauh mana yang boleh dibuat. Ya, hingga anak-anak tengok, anak-anak ikut.
Kesian anak-anak kita ini. Semalam kan saya ada share kat dalam Facebook, kat dalam Twitter, saya rasa benda ni dah biasa sangat dah. Yang bertukar-tukar isteri tu kan. Swing Baru-baru. ya. Sebenarnya itu dalam IIUM Confession pun dah ada ya, dan kemudian dalam dulu masa buku Mastika dia pun dah cerita tentang benda ni. Benda ni dah lama. Cuma hari ni benda ni dia jadi lebih dahsyat sebab mereka boleh bertemu dalam community, buat private group dalam Telegram, dalam Facebook, dan suami isteri seperti ni ada lebih ramai lagi lah pada hari ni. Kesian sebenarnya kan. Kita pun tak mahu apa objektif perkahwinan yang mereka nak capai. Jadi antara kemesraan yang parents boleh buat dengan isteri ni, sebab kita kena faham anak-anak ni dia sangat dipengaruhi oleh emosi mak ayah dekat rumah. Itu satu benda kita faham. Kalau mak ayah dia berkasih sayang, bapak dia romantik, bapak dia suka bergurau, bapak dia bagi hadiah pada mak dia, bagi bunga, maka anak-anak ini akan faham. Apakah yang bunyi tu? Maka anak-anak itu akan melihat ya karakter ibu dan ayahnya untuk dia melayani kawan-kawan dan juga pasangan dia satu hari nanti. Sebagai contoh, kalau anak lelaki ni dia dalam rumah, peranan ayah ni sangat penting tau. Sebab itu figure lelaki ni sangat penting dalam rumah. Anak perempuan kalau dia memiliki seorang ayah yang rapat dengan dia, bonding jaga, bapak dia sweet dengan dia, bapak dia puji dia, anak ni biasanya dia akan menyerlah di sekolah. Ya, menyerlah di sekolah, akademik dia bagus, emosi dia bagus. Sebab ayah dia ni betul-betul sayang pada dia, cinta pada dia, dan mengungkapkan perasaan sayang dan cinta pada anak perempuan. Anak perempuan akan rasa, ni my first love, bapak dia sendiri. Anak lelaki dengan bapak, kalau sekiranya bapak dia ni menjadi figure yang bertanggungjawab, yang boleh dicontohi, yang membina bonding dengan baik anak lelaki, yang melayani anak perempuan dengan baik, yang melayani isteri dia dengan baik, maka anak lelaki pun akan anggap bapak dia hero. Dan itulah yang akan anak lelaki ni lakukan bila dia berjumpa dengan kawan kat sekolah, berada di IPT, di pejabat, bila berkahwin, dia akan lakukan hal yang sama untuk melayani perempuan. Disebabkan apa? Figure bapa tu sendiri. That's mean kemesraan, kecintaan, kasih sayang yang mak bapak berikan kepada anak-anak di rumah akan memberi impak yang sangat baik kepada anak-anak dalam pembinaan karakter mereka, apatah lagi mereka melihat kemesraan antara ibu dan ayah mereka. Bukanlah semua kemesraan suami isteri tak boleh buat. Kalau semua tak boleh buat, macam tu tak payah kahwin lah. Cuma ada batas-batasnya. Kalau sekadar nak peluk isteri, nak pergi kerja, salam, cium tangan, cium dahi, cium ubun-ubun, cium pipi, itu tidak ada masalah. Anak tengok pun dia kata, wah, sweetnya mama dengan papa. Ataupun bila dah peluk je tu, anak pun duduk tengah kan, jadi polis haram. No, jangan peluk-peluk kan. Anak perempuan kan kalau mak suami tu, ayah lebihkan isteri, dia boleh jealous lah. Sebab dia sayang bapak dia. Jadi hal macam ni bagus. Sebagai contoh, ayah dia tunjukkan kasih sayang, cara layanan dengan isteri bila mana isteri pergi kat dapur masak, dia pun teman, bersihkan rumah, basuh baju, sidai baju, sapu sampah, bersihkan tandas, membantu isteri. Maka anak ni pun akan rasa, oh begini rupanya cara kasih sayang yang perlu dipamerkan kepada anak-anak. Ini bukan sekadar salam, peluk, cium ni, bergurau. Benda-benda ni anak tengok. Cuma malangnya, ada ibu bapa hari ni yang mereka ni memaparkan kasih sayang dengan cara yang tak betul. Bukan sekadar mereka bercium pipi, tapi bercium mulut depan anak-anak. Kita faham. Kalau ada adegan dalam TV cium pipi ke, budak dah tak selesa, apatah lagi bercium mulut. Itu dalam paparan TV. Tapi kalau bercium mulut depan anak-anak, ini akan buat masalah. Sebab anak-anak dia dah tahu mulut adalah private part, bibir adalah private part. Kalau berlaku sentuhan pada mulut, dia akan menimbulkan ketidakselesaan dan rangsangan syahwat. Tapi kalau parents sendiri yang buat macam ni, maka anak-anak pun akan confuse lah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan bila anak dah biasa tengok kemesraan yang seperti ni mak bapak lakukan, maka dia akan jadi satu benda yang dinormalisasikan. Anak akan rasa benda tu okey, anak akan rasa benda tu tak ada masalah untuk dibuat. Ini yang kita takutkan. Kemesraan silakan. Cium pipi yang saya sebutkan, cium dahi, peluk, bahasa-bahasa ungkapan kasih sayang, tidak ada masalah.
Ya, cuma yang paling penting adalah bagaimana mak ayah ni mereka nak perlu faham berkaitan dengan pengasingan tempat tidur. Sebab kadang-kadang parents dah menjaga dah batas dengan anak-anak di luar, di ruang tamu, di kediaman lah, di dalam rumah. Tapi mereka tak faham bagaimana tips untuk mengasingkan tempat tidur anak. Sedangkan berkaitan dengan isu tempat tidur ni, apa dia? Sekejap Okey, dah selesai. Sebab hari ni ramai ibu bapa yang meremehkan benda ni. Sedangkan ia adalah tuntutan dalam agama. That's why dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menyebut berkaitan dengan ajar anak solat ketika 7 tahun. Dan kalau 10 tahun dia tidak menunaikan solat, mati. Jadi ini adalah salah satu tuntutan dalam agama. Tapi ada ibu bapa yang meremehkan benda ni. Saya kalau pergi ke sekolah, ketika ceramah dengan budak darjah 6, darjah 5, saya suka tanya budak-budak, siapa lagi yang masih tidur dengan mak ayah? Kalau pelajar tu ada 300 orang, darjah 6, yang akan angkat tangan 50 orang. 50 orang budak lelaki, budak perempuan yang masih tidur satu bilik dengan mak ayah. Ada juga yang rumah tu dah cukup 3 bilik. Bilik mak bapak, bilik anak lelaki, anak perempuan. Tapi bilik mak ayah, bilik yang kedua tu anak perempuan dia yang sulung. Bilik yang ketiga tu anak lelaki dia yang sulung. Dia ada lagi adik-beradik yang lain, anak-anak dia 3 orang lagi yang lain. Tapi anak dia yang sulung ni, lelaki dan perempuan, tak benarkan adik-beradik lain duduk dalam bilik tu. Sebab dia kata ni bilik abang, ni bilik kakak tidur lah, bilik mak. Ada mak ayah yang bila anak-anak dia kata macam tu, dia tak tahu how to handle. Dan akhirnya 3 orang anak dia pun tidurlah dalam bilik itu. Sampailah anak perempuan dia berusia 12 tahun, puan-puan. Sepanjang anak dia berusia 12 tahun, 11, 10, anak dia dah tengok berpuluh-puluh kali hubungan seksual mak bapak dia. Ini kes sahabat saya, seorang psikologis yang ada di Sungai Buloh Hospital. Perempuan ni, dia dah biasa tengok mak ayah dia berjimat, bersetubuh. Mak bapak ni anggap anak dia masih lagi tidur kan. Tapi anak-anak ni kadang-kadang curi-curi pandang. Dia takkanlah nak berbunyi, takkan nak kata, "Oi, buat apa abang mak?" Boy, tak ada. Dia pun terkeliru, dia mungkin terkejut. Apa benda tindir-tindir duduk atas lah apa segala bagai ni kan. Ada buat bunyi-bunyi lagi. Anak ni confused. Dan bila dia dah tengok sekali, tengok lagi 2 kali, berulang kali, maka budak perempuan ni jadi timbul satu keseronokan dalam diri dia. Parents tak tahu benda ni. Kenapa dia sekarang dapatkan rawatan daripada segi psikologi? Disebabkan umur dia sekarang 21 tahun, dia sudah ketagih dengan hubungan seksual. Addicted dengan seks. First dia buat hubungan seksual masa 16 tahun. Sebab dia ni dah biasa sangat tengok membuat-buat perasaan nak lakukan. Sehingga kan dia dah bila mula 16 tahun, dia tak pandang belakang lagi. Dia teruskan sampai dia dah jadi ketagih. Dah berlaku berkaitan dengan masalah mental dia lah. Dan dia rujuk sebab apa di hospital? Sebab dia sampai tahap sehari boleh buat dengan 7-8 orang lelaki. Sampai ketagih tahap itu, tuan-puan. Bila kawan saya ni, psikologis ni tanya, dia lah nak tahu kenapa jadi macam ni. Dia ceritalah zaman kanak-kanak dia macam mana. Tidur satu bilik dengan mak ayah, tengok hubungan seksual mak ayah dia. Dan akhirnya tu perasaan tu datang untuk dibuat lagi dan lagi. Dan bila mana dia sekarang ni nak mengawal, dia terpaksa duduk dalam rumah kunci, dan sampai ada yang kelar-kelar tangan. Disebabkan nak melawan keinginan seksual berkenaan. Sebab tu hal ini sangat penting. Parents kena faham macam mana nak didik ataupun pisahkan tempat tidur anak-anak. Benda ni remeh, tapi kalau kita tengok cerita Hollywood tu, anak-anak dia kan daripada kecil lagi dah asingkan tempat tidur. Kalau baby, dia ada baby cot. Bukan baby cot tu duduk satu bilik. Kadang-kadang anak dia tu dah duduk kat bilik lain kot. Betapa mereka jaga benda ni. Privacy mak ayah dalam satu bilik kena jaga. Itu belum lagi kita cerita tentang minta izin nak masuk bilik tu. Itu kemudian. Tapi untuk pengasingan tempat tidur kena mula awal. Kalau anak tu masih lagi nak tidur satu bilik, paling kurang 4 tahun ke bawah tu, is okay, tak ada masalah. Tetapi anak tak boleh tidur atas satu katil, melainkan anak tu baby lagi lah, nak menyusu.
Tapi kalau dah siap menyusu, letak balik dalam baby cot. Ya. Anak walaupun dalam satu bilik perlu ada kompartmen, bahagian yang berbeza. Bahagian yang berbeza untuk anak tu tidur. Sama ada letak dalam baby cot, ya, bentangkan katil kat bawah ke toto ke, perlu diasingkan. Jangan tidur satu katil. Ya, jangan tidur satu katil. Kenapa kita nak cerita ni? Kenapa anak perlu dilatih pada awal supaya anak dia tahu suatu hari nanti mereka akan ada bilik sendiri, mereka tak boleh tidur dengan mak ayah. Jangan gunakan hujah. Ya, sebab awak kena tidur tempat lain sebab awak dah besar. Nanti anak tanya, mak ayah dah besar, elok je tidur satu bilik atau satu katil. Kan pisang nak jawab kan. Jadi kena cerita, pengasingan tempat tidur bukan semata-mata untuk budak ni sebab dia dah besar, tetapi sebab untuk ada privacy, supaya tempat itu boleh bersiap, supaya tak malulah nanti kalau nampak orang kita tengah bersiap lepas mandi, supaya situ tempat boleh bermain, kat situ boleh buat aktiviti yang awak suka. Bila anak tu dalam keadaan 3 tahun, 4 tahun, kita dah educate dah, nanti akan ada bilik sendiri. Dalam masa yang sama, siapkanlah bilik anak, cantikkan bilik dia, belikan apa yang anak tu suka sekadarnya, janganlah habiskan banyak sekali duit. Ya, yang sekadar termampu, yang selesa untuk anak-anak duduk kat bilik berkenaan. Okey? Dan akhirnya bila anak dah 4 tahun, dah boleh asingkan tempat tidur. Ya, nak asingkan tempat tidur tu janganlah tiba-tiba kau biarkan kat situ je. Temankan mereka dulu. Ya, bedtime story, cerita pada anak. Kalau anak tiba-tiba tengah-tengah malam ketuk pintu, menangis tu, itu kita fahamlah. Emosi bagaimana nak terpisah dengan tempat tidur mak ayah ni, kita kena alert dengan benda ni. Kena ajar anak tu dulu tidur siang dalam bilik tu, bersiap dalam bilik tu, berpakaian dalam bilik tu. Akhirnya dia akan tahu ini bilik saya. Okey, untuk pengasingan yang awal-awal, itu tadi dalam bilik kompartmen yang berbeza. Second is dalam bilik tu mungkin kalau anak tu ada lelaki, anak perempuan, beli katil double decker. Jangan beli katil yang boleh tidur satu tempat. Sebab dalam agama juga ada larangan berkaitan dengan dilarang untuk tidur dalam satu selimut yang sama. Ya, sebab takut terselak auratnya, ya, lepas tu nanti akan berlaku sentuhan yang tak sepatutnya. Jadi katil dah mereka seorang kat atas, seorang kat bawah. Itu pun pengasingan juga. Tapi bila anak dah 10 tahun, ya, dah ada satu bilik lagi yang lain, maka anak lelaki ni duduk pula satu bilik yang lain, anak perempuan satu bilik yang lain. Kalau kat rumah ada 2 bilik saja, maka seorang lagi anak yang lelaki kena duduk kat luar rumah lah. Sebab itu mak ayah nak tak nak macam mana sekalipun perlu cari rumah yang selesa untuk mudah anak tidur dan ada privasi kepada mereka. Ya? Kalau dulu kan rumah-rumah yang dibangunkan kadang-kadang tak patuh syariah pun, 2 bilik, 1 bilik. Macam mana anak-anak nak tidur tu anak bergelimpang kat ruang tamu, anak lelaki anak perempuan. Maka berlakulah sentuhan-sentuhan yang tak sepatutnya. Benda ni satu benda isu yang besar tuan-puan. Ya? Jadi ini hal-hal, ni common sense saya sebut ni, bab pengasingan tempat tidur. Lepas anak dah ada bilik sendiri, awal lagi anak pun dah kena didik untuk minta izin masuk bilik mak ayah. Minta izin. Ya, pada 3 waktu. Ini anak-anak yang belum akil balik minta izin pada 3 waktu. Waktu tengah hari, ya, kalau mak ayah dia dalam bilik. Second is waktu lepas isyak. Yang ketiga, sebelum solat subuh. Ya, ini adalah waktu-waktu ibu bapa privacy yang mungkin pakai pun boleh seksi kan, ataupun mungkin tanggal baju panas tengah hari ataupun malam, ya, melakukan hubungan ke. Waktu itu anak kena minta izin untuk masuk. Ya. Tapi kalau anak tu sudah akil balik, ya, dah akil balik, dah keluar air mani, dah keluar darah haid, setiap masa nak masuk bilik mak ayah kena minta izin juga. Ya. Dan bila anak tu dah akil balik juga, bukan anak saja kena minta izin masuk bilik mak ayah juga kena minta izin untuk masuk bilik anak. Bilik anak perempuan dah besar dah, tu minta izin. Assalamualaikum, boleh tak ayah masuk kejap? Minta izin. Jangan kau main buka macam tu je. Ya. Inilah antara perkara-perkara yang perlu difahami supaya tidak berlakunya sumah maram, bapa tak melihat aurat anak yang tak sepatutnya, mak tak melihat aurat anak lelaki yang tak sepatutnya. Anak tu kecil tak apa lagi, tapi anak engkau tu dah tumbuh bulu dah pun, dah akil balik dah pun. Kena jaga benda ni. Adik belum akil balik, minta izin nak masuk bilik kakak. Ya, adik lelaki nak masuk bilik kakak juga minta izin. Adik perempuan nak masuk bilik abang pun minta izin. Ini yang perlu diajar. Cuma zaman dah berubah. Dalam rumah, anak-anak bukan sekadar kena difahamkan minta izin untuk masuk bilik mak ayah, adik-adik lain. Tetapi hari ini anak-anak juga perlu faham, jangan memasukkan lelaki-lelaki ataupun perempuan-perempuan
dalam bilik tidur engkau, teman waktu tidur melalui apa? Gadget. Walaupun kita dah educate elok dah, tapi dalam masa yang sama jangan terlepas pandang benda ni. Anak-anak kita, walaupun kita dah educate elok, dalam bilik bila ada gadget, ada individu yang datang menemani mereka dalam tidur. Ya. Jadi ini benda yang penting. Selain parents educate pengasingan tempat tidurnya, minta izin masuk tidur, anak kita juga perlu faham jangan sebarangan bermesej, bervideo call, menjemput orang-orang yang ada dalam internet untuk teman mereka masa tidur. Untuk mengelak apa? Sexual grooming. Untuk mengelak apa? Menyebarkan gambar-gambar yang tak elok. Untuk mengelakkan apa? Gelojak syahwat yang akan naik. Tapi benda ni lah yang orang terlepas pandang. Itu yang kadang-kadang bukan sekadar untuk budak je. Ni umur yang 20 tahun ke atas pun mudah terpedaya tuan-puan. Orang tu terkenal, nampak handsome. Lepas tu dah berani untuk berjumpa. Ya, jangan. Mereka ni siapa sekalipun, ustaz ke, doktor ke, mereka ni cikgu yang dikenali ke, mereka siapa saya ke, botak ke, berambut ke, jangan mudah percaya pada individu. Terutama dalam media sosial. Ya, syaitan pun boleh jadi malaikat dalam media sosial. So you kena hati-hati benda ni. Kena sampaikan, educate kawan-kawan. Ya, jangan mudah percaya pada hal-hal macam ni. Dan ini adalah part dalam pendidikan sexuality yang parents perlu faham dan perlu sampaikan kepada anak-anak mereka. Wallahualam. Baik, terima kasih Yaki Fairuz. Panjang penerangannya. Jadi sekarang kita jelaslah kenapa waktu kecil dulu mak bapak kita asingkan kita tidur, tempat tidur kita, dan kalau kita balik kampung ke ada sepupu-sepupu ke, mesti nenek akan cakap anak dara tidur dalam bilik, lelaki tidur kat luar. So sekarang kita jelas kenapa orang tua marah sebab itulah. Jadi diminta ibu bapa eloklah tentang ni supaya pengasingan tempat tidur ni bukanlah memang pada mulanya saya menganggap ia adalah satu budaya barat, tapi pada masa kini kita dah tak boleh nak ada stigma macam tu untuk mengelakkan anak kita sendiri terdedahlah dengan perkara macam tu. Ya. Jadi untuk seterusnya saya nampak ada banyak soalan ni kita jawab last nanti kalau ada soalan terus dia tanya kat situ, nanti saya jawab insyaAllah. Nanti kita akan buka Q&A, sesi Q&A. Okey, untuk seterusnya saya, pada pandangan saya, sebenarnya saya rasa ada juga kelompok ibu bapa dah nampak untuk apa itu kepentingan untuk melindungi anak mereka dari terjebak gejala jenayah seksual ni. Jadi selain meletakkan undang-undang sebagai satu wahana, saya rasa ibu bapa ni dah jadikan adalah kelompok ibu bapa yang dah menjadikan pendidikan seksualiti ni sebagai satu prioriti, iaitu kepentingan untuk mereka tahu. Jadi kat sini boleh tak tapi untuk kes ni mungkin ibu bapa rasa ketidaksesuaian untuk didik anak-anak tu starting bila kita kena mula kan. Jadi ada tak langkah-langkah untuk memulakan pendidikan seksualiti ni sama ada daripada rumah lah kiranya. Boleh tak kongsikan langkah-langkah sebelum saya jawab, saya nak tanya pada Cik, nak tanya pada puan moderator. Ya, saya. Bila nak mula kepada anak-anak tu untuk educate tentang benda ni? Pada pandangan saya daripada kecil lah, maksudnya daripada umur 6 tahun mungkin. 6 tahun. Apa yang nak educate anak pada umur 6 tahun tu? Maksudnya macam kita boleh share. Kena tanya soalan. Okay. Kita boleh share macam kalau kita rasa macam ada private bahagian kan, bahagian tu kita boleh share dengan anak. Mungkin kan ada sekarang pun flashcard yang tunjuk ni bahagian mata, bahagian telinga. Jadi kat situ sebagai mungkin saya tak ada anak lagi, cuma saya rasa itu pendidikan yang saya boleh belajar macam untuk sepupu-sepupu saya pun saya boleh ajar menggunakan flashcard tu. Okey, kalau bahagian-bahagian ni ni sensitif, jangan bagi, mungkin saya sendiri rasa macam kena nasihat dan kena ingatkan, okey kalau ada orang nak pegang ke apa, jangan bagi macam tu. Mungkin kita boleh kongsi lah macam tu.
Okey, sekarang saya jawab. Siapa yang nak belajar tentang pendidikan seksualiti pada sudut pandang yang lebih besar, lebih luas, boleh dapatkan buku Tarbiyatul Aulad, ya, tulisan Dr. Abdullah Nasir Ulwan, Tarbiyatul Aulad. Ya, antara seorang figur agamawan daripada luar negara yang jaranglah diletakkan subjek topik khusus tentang pendidikan seks, tapi beliau meletakkan pendidikan seks itu adalah satu topik yang penting untuk parents. Ya, sebab ia adalah kehendak semasa. Okey. Kalau nak ambil kira bilakah pendidikan seksualiti ini perlu bermula? Dia kalau dalam buku Tarbiyatul Aulad tu dia perlu bermula sebelum berkahwin lagi. Maksudnya apa? Untuk mencari pasangan-pasangan yang baik. Pasangan-pasangan yang tidak terjebak dengan pornografi, walaupun susah sebenarnya. Tapi kalau dah bertaubat, dah bersedia untuk berubah, tidak ada masalah. Pasangan-pasangan yang menjaga maruah dirinya ketika seperti itu. Maksudnya dia kena bermula awal, apatah lagi pemilihan untuk mencari calon isteri. Disebabkan wanita itulah nanti daripada rahimnya nanti akan lahirnya seorang zuriat keturunan. Jadi pendidikan seksualiti perlu bermula sebelum perkahwinan. Tapi yang dah berkahwin, macam mana nak cari calon? Aku dah kahwin dah, kan? Nanti kan cerita kan memang kena pelangkau lah dengan isteri, kan? So, caranya adalah untuk educate lebih awal kepada anak-anak. Sebenarnya 6 tahun dah terlambat. Kalau 6 tahun baru nak ajar private part, dia dah terdedah dengan kawan-kawan masa umur 4 tahun. Dia dah terdedah dengan bapak saudara masa umur 4 tahun. Kena cabul masa 4 tahun. 6 tahun baru kita cerita. Dia dah sampai tahap trauma dengan benda tu. Jadi dah terlambat. Sebenarnya jawapan yang paling tepat adalah untuk anak ni, untuk dididik tentang pendidikan seksualiti, lebih awal lebih baik. Bila awalnya tu, saya selalu akan kata daripada bayi. Orang kata, serius lah budak baby nak ajar tentang benda ni? Betul lah. Macam ni. Daripada bayi tu maksud saya, ibu bapa kan suka berinteraksi dengan baby. Akan mengajar tentang body part, mana mata, mana tangan, mana telinga. Kan? Anak-anak pun akan seperti yang mana Cik Puan muda sebut flashcard. Tapi flashcard, biasanya anggota badan lain semua ada. Tapi bahagian genital kemaluan, mana ada flashcard? Ada flashcard Zakar, ada flashcard Farash, mana ada? Kalau kita beli poster yang ditampal pun, body part budak-budak, bahagian Zakar, punggung ada. Tapi Zakar dengan Farash, mana ada label? Tidak di label apa-apa, tuan-puan. Hari tu ada satu video Omar Hana baru. Kru produksi buat berkaitan dengan sentuhan sama, sentuhan tak selamat. Tapi tidak disebutkan juga apakah private part di bahagian tengah tu. Nampak tak? Benda ni perlu dijelaskan kepada anak-anak. Jadi didikan yang pertama, berikan nama yang selayaknya kepada genital kemaluan anak-anak. Farash ataupun vagina, penis ataupun zakar. Benda ni perlu diulang. Jadi kalaulah anak tu masih baby kan, ini parents entah berkomunikasi dengan anak kan, siapkan anak, mandikan anak kan, bersihkan belakang badan. Kan kita kata lembutnya kulit dia. Anak tu dah boleh cakap ke? Tak boleh. Tapi kalau kita pengulangan lembutnya kulit, anak ni automatik walaupun benda tu dia tak faham pun, dia pun tak tahu lagi nak memahami apa yang parents cakap, tapi pengulangan. Parents kata lembut kulit, anak tahu ini kulit. Kan baby dia suka penggenggam jari. Genggam jari kuat-kuat. Jadi parents kata kuatnya genggaman jari baby. Anak akan tahu, oh tu jari. Walaupun baby tak boleh bercakap, tapi pengulangan anak akan faham. Termasuklah kalau kita nak urut perut dia, perut kembung, kita kata kembungnya perut baby, urut. Walaupun anak tak tahu pun itu perut, tapi pengulangan anak akan tahu itu perut. Termasuklah kemaluan mereka. Jadi kalau nak bersihkan kemaluan anak, Faraj, zakar, ataupun penis, ataupun vagina, ketika anak-anak tu nak dibersihkan, dimandikan, maka sampai kepada bahagian kemaluan, malulah nampak Faraj. Walaupun anak tak tahu, tapi pengulangan akan membuatkan anak tahu itu Faraj. Dan bila sebut Faraj, anak tahu malu. Kan? Begitu juga anak lelaki, zakar. Kan budak-budak ni, lelaki dia akan berlaku erection. Zakar yang menegang. Jadi bila anak-anak ni dia zakar tu menegang, sebagai contoh lepas mandi, siap pakai pampers, menegang. Kan jadi parents akan takut, budak ni nak kencing ke? Tegang je kan? Jadi kita akan tutup, malulah masa pakai pampers, malulah zakar tiba-tiba tegang ni, tutup. Walaupun anak tak boleh bercakap, tapi memberikan nama yang selayaknya pada kemaluan, langkah pertama. Tapi kita tak alert benda ni. Boboy, bebet,
kontol, punai, koteng kan. Perempuan bunga, kalau lelaki burung, perempuan bunga. Ayolah burung terbang pada bunga, makan madu kan. Cookies, flower, pepet, lagi apam, karipap. Saya selalu ulang benda ni. Pemberian nama kepada nama kiasan ataupun nama objek, inilah bahana yang kita hadapi sekarang. Double meaning. Hari ni double meaning apam, ada itu satu gambar perempuan ni dia banjir sampai pada pinggang lah. Orang tu kesian apam dia tenggelam. Kurang ajar. Tapi inilah bahana kepada double meaning akibat kita ni yang normalize nama-nama kemaluan kepada nama-nama makanan, nama-nama objek. Lelaki ada yang kadang-kadang perempuan makan aiskrim, tetapi yang divisualize adalah aiskrim itu adalah kemaluan dia sendiri. Disebabkan kemaluan lelaki digelar sebagai aiskrim, jadi nama batang. Budak-budak belajar dalam subjek sains, belajar tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan. Cikgu sebut ada yang membiak melalui biji benih, ada yang membiak melalui batang pokok. Maka budak-budak lelaki akan trigger kepada kemaluan dia, dia nampak batang dia sendiri. Inilah yang saya selalu ceritakan. Walaupun dia kata, apa kaitan memberi nama Zakar, penis, kalau tak beri kotek ke, nama punai ke, ini untuk membendung kepada masalah sex harassment, membendung kepada masalah yang kita panggil sebagai pencabulan. Apa dapatannya, apa statistiknya? Benda ni tak perlu statistik, ini kita nampak sendiri sekarang. Tak perlu buat kajian, lepas kajian, dah bentangkan kajian dalam Dewan Rakyat ke, apa nak buat lepas tu? Jadi inilah yang nak diceritakan. Saya tekankan benda ni sekali lagi, benda ni memang sangat penting disebabkan ianya akan membuatkan ibu bapa tu alert. Pendidikan yang pertama untuk memastikan anak-anak mereka ni faham tentang nama genital yang sepatutnya. Okey, dah cerita bab itu, maka selepas daripada itu anak dah membesar sedikit, ulang lagi benda sama. Malu, sebut kemaluan tentang malu, uruskan diri dalam tandas, ajar cara nak mandi. Ini semua pendidikan seksualiti. Ajar anak mandi dalam tandas, untuk tutup pintu kunci. Kalau anak setahun, 2 tahun tak tahu lagi cara mana nak sabunkan, ajar anak tu. Sebenarnya tak ada masalah bapak dah mandikan anak perempuan ke, mak dah mandikan anak lelaki. Yang penting parents tu tahu diri dia macam mana lah. Kalau parent tu pedofilia, mandikan pula anak perempuan sampai dah 6 tahun 7 tahun, masalah lah. Tapi kalau dia seorang parents yang bertanggungjawab, yang betul niat dia untuk mendidik anak dia, ajar anak cara nak mandi. Letakkan sabun kat tangan, shampoo, gosok, letak kat kepala rambut, letak shampoo kat tangan, gosok, sapukan pada tubuh badan. Ini pun adalah cara pendidikan seksualiti untuk anak belajar tentang kebersihan. Tentang anak lelaki. Anak lelaki kalau tak sunat masa baby kan dia ada kulup yang tutup bahagian zakar itu, kena cerita kat anak, okey, tarik bahagian depan tu, bersihkan sebab bahagian tu kotor, takut ada air kencing yang ada kat situ. Anak pun akan faham. Kita jangan takut nak cakap benda ni. Inilah pendidikan seksualiti. Bila kita bersedia beri nama yang macam tu, kita ajar anak tentang menguruskan diri berkaitan dengan kemaluan vagina, faraj dia, maka kita pun takkan rasa awkward untuk berbicara benda ni kalau anak tanya soalan bila dah besar. Sebab kita dah mulakan daripada awal. Tapi kalau kita nak mula masa 6 tahun baru nak beri nama yang betul, ajar sentuhan selamat tak sentuhan tak selamat, kita pun confuse macam mana nak cerita Maka dia perlu bertahap. Bila anak umur 3 tahun, 4 tahun dah boleh bercakap, dah faham sebenarnya tentang sentuhan selamat ni, tentang private part, anak 2 tahun pun boleh cerita dah. Kalau sekiranya anak dah faham apa yang kita cakap, anak dah boleh respon, dah boleh kata ya, faham atau tidak, boleh dah diterangkan macam ni. Kena beritahu anak private part, mulut, dada, kemaluan, zakar, faraj, celah-celah peha, punggung dan peha lah, dan celah-celah tu adalah private part yang sesiapa sahaja tak boleh sentuh, tak boleh pegang, tak boleh raba, tak boleh cium, tak boleh ramas. Sesiapa saja, bapa, ibunya, bapa saudara, atuk, cikgu, ustaz, sesiapa saja tak boleh sentuh. Kalau sentuhan tu berlaku, ajar pula anak untuk menjerit. Yell, jerit. Yang kedua, run, lari selamatkan diri. Yang ketiga, tell, bagi tahu seseorang. Berlaku di tadika, bagi tahu cikgu. Berlaku dalam rumah, bagi tahu pada mak ayah. Ini nama dia, jerit, lari, mengadu. Ini adalah part dalam pendidikan seksualiti. Kalau sekiranya anak tu dah tahu, 5 private part ni tak ada siapa boleh sentuh. Waktu bila pula orang boleh sentuh private part? Untuk ketika rawatan kesihatan. Sebagai contoh, sakit bahagian dada tu, kalau doktor nak cek, jangan kata doktor jangan cabul saya. No. Kita jerit kuat-kuat. Mana boleh macam tu? Anak perlu faham, ada waktunya dibenarkan. Sebagai contoh, nak bersunat khatan.
doktor mesti akan sentuh faraj perempuan pula dah kan, untuk baby lelaki tu ataupun anak lelaki. Kalau anak tu faham, pada waktu rawatan kesihatan dibenarkan untuk menyentuh private part zakar. Ya, dalam masa yang sama, anak juga, ya, bila sebut sentuhan tak selamat, anak akan alert. Sentuhan selamat, anak akan tahulah, salam, cium. Tapi ada sentuhan yang ketiga ni yang kadang-kadang kita pun terkeliru sebab dia antara sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat. Dipanggil sentuhan tak selesa. Apa sentuhan tak selesa? Sentuhan yang tidak menyentuh 5 private part tadi tapi budak tu tak selesa. Sebagai contoh, cium pipi lama-lama. Budak selesa tak? Dia pun cemoy, dia kata apa benda, dia tak suka lah, kan? Ataupun cium kat mana lagi? Cium pipi, cium leher. Leher bukan private part, tapi dia akan membawa kepada ketidakselesaan. Pegang seseorang individu, sentuh bahu dia, gosok atas, gosok bawah, tak selesa walaupun sama jantina. Ataupun ada anak saudara ke, sesiapa saja kan, bapa dengan anak ke, abang ipar dengan adik ipar ke, tiba-tiba tangan tu sentuh, gosok-gosok macam ni, kan, gosok macam tu. Ini menimbulkan ketidakselesaan kepada budak. Budak juga perlu diajar untuk respon, untuk kata tidak dan menjerit. Atuk dia sendiri ke, bapa dia sendiri ke, kena tahu benda tu tak boleh. Inilah pengulangan. Kenapa anak boleh hafal lagu Omar Hana, boleh hafal lagu Frozen, boleh hafal lagu Didi and Friends? Sebab dia tengok tu berulang kali. Jadi untuk educate anak, untuk faham tentang private part, sentuhan selamat, jerit, lari dan mengadu, kena ulang banyak kali. Banyak kali. Sampai anak tu yang boleh bercerita pada sepupu dia, cerita pada kawan-kawan dia kat sekolah. Ya. Anak saya sekarang 5 tahun, 7 tahun. Besok jadi 6 dengan 8 tahun lah. Saya dah educate mereka ni, anak yang perempuan ni pada 2 tahun lagi. Anak lelaki ni pada tahun lagi. Jadi mereka ni faham lah. Bila sedara mara dia pun buat benda-benda yang pelik, macam tak malu lepas mandi, tak pakai towel, dia akan tegur lah. Tak malu. Kunci pintu lah kalau mandi. Lepas tu siap hari tu dia bagi teka-teki lagi pada anak saudara. Dia punya sepupu, dia kata, nama sepupu dia Resha. Dia kata, Resha tahu tak orang perempuan ni kencing keluar pada mana? Lepas tu sepupu dia katalah keluar pada VV. Dia kata salah lah anak saya yang 5 tahun perempuan. Salah, mana dia kat bahagian faraj tu keluar kencing, dia kata kan. Kat faraj tu keluar darah haid lah. Dia kata orang perempuan ni ada lubang kencing. Mana sama macam lelaki. Nampak? Budak-budak ni walaupun kita ulang, dia macam bermain berlari sana. Dia faham, dia dengar. Ini cerita tentang lubang kencing perempuan ni, dah besar pun tak tahu lagi. Dia ingat kencing keluar pada faraj lagi. Ini pun ada video hari tu kan, si Hazmin Huzair, dia buat pasal CCTV yang diletakkan dalam hotel. Ada sentuh bab ni, kencing, tempat berak, tempat vagina. Benda ni pun asas pada anatomi badan. Anak perlu tahu dulu. Kenapa benda ni penting tentang tempat kencing, tempat lahir keluar darah ni? Disebabkan ada individu hari ni yang mengandung, budak-budak hamil luar nikah, tapi tak tahu kenapa boleh mengandung. Sebab dia ingat selama ni mengandung dalam perut, baby dalam perut. Mana boleh dalam perut? Perut tu ada asid, matilah budak orang besar. Jadi ada budak yang menganggap baby tu akan lahir keluar pada bontot. Disebabkan faraj itu dia rasa tempat kencing. Ini salah faham yang besar. Simple je, cuba anak tu tanya. Tapi anak nak tanya ke? Kalau kita ibu bapa yang tak membuka ruang untuk educate anak, benda terlalu sensitif, benda tu terlalu tertutup, benda terlalu privacy. Anak memang tak akan tahu benda ni. Kat sekolah, cikgu mungkin educate, tapi budak kan saya kata ramai. Macam mana semua nak faham apa yang cikgu sampaikan? That's why parent kena ceritakan benda ni. Dah selesai bab tu, ya, dia untuk fasa 6 tahun ke bawah yang itu lah. Nama kemaluan sepatutnya, sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, how to react, jerit, lari dan mengadu. Dalam masa yang sama juga boleh ajar anak hantar ke kelas-kelas taekwondo, silat, ya, karate. Biar anak tu ada jati diri. Dia tahu untuk buat apa. Okey? 6 tahun ke atas ataupun 5 tahun ke atas tu, anak-anak memang banyak gila soalan yang akan tanya. Kenapa? Why? Kenapa hari ni papa pakai baju macam ni? Kenapa papa nak ceramah depan laptop? Kenapa papa hari ni macam ni? Kenapa Abi macam ni? Kenapa? Kenapa mama tak semayang? Kenapa mama boleh keluar darah haid? Kenapa mau beli benda tu? Nak jawab soalan budak-budak ni, bila kita terang, lepas tu tanya kenapa lagi. Memang kalau ikut kajian guys, antara umur 4 sampai 5 tahun, ini adalah waktu budak perempuan terutamanya paling banyak bertanya dalam hidup.
Kenapa? Why? Kita pening kepala. Dah, stop. Tapi itulah budak perempuan. Budak lelaki pun banyak tanya juga. Cuma lebihnya budak perempuan. Memang macam-macam soalan. Anak saya kalau semalam dia tak sihat, dia demam. Tak demam pun kenapa? Tak berhenti. Kau rehatlah demam kan. Tak ada lagi. Demam pun kenapa? Sampailah sekarang ni wanita-wanita yang sedang menonton. Sampai sekarang why kan. So apa yang saya nak sebutkan adalah itu sebelum tu. Tapi bila anak dah 7 tahun, kita kena implement tadi 5 dimensi tadi. Fizikal, intelek, sosial, emosi dan juga spiritual. Perlu diseiringkan kat situ. Anak bertanya tentang soalan-soalan tentang apa kondom tu apa mak kan. Anak dengar tentang istilah melancap ke, tentang air mani ke, boleh jawab berdasarkan kefahaman anak. Kalau anak 7 tahun tanya tentang rogol, takkanlah kita nak kata rogol tu ada perlakuan bila mana ada zakar yang dimasukkan dalam vagina dengan kekerasan, tanpa ikatan perkahwinan, dipaksa, tanpa konsen. Nak jawab macam tu kepada budak 7 tahun, anak pun pening. Sebab itu kalau anak ada mula bertanya tentang benda ni, inilah learning moment yang terbaik untuk parent menjawab. Sebelum menjawab, tanya dulu anak, dengar kat mana perkataan tu. Tiba-tiba anak 8 tahun, ayah, kondom tu apa? Takkan tiba-tiba kau nak tumbuk budak. Kurang ajar tanya soalan benda macam ni. Kau belajar apa? Dengar kat mana? Amboi, tampar. Lepas tu budak tak cerita daripada mak ayah. Ini silap besar mak ayah ni. Mak ayah kan suka, satu marah, kemudian tak menjawab, lepas tu pas pada suami. Anak tanya kan anak, mak, apa nama seks tu apa? Tanya ayah kau. Ayah pula, ayah, mama sudah tanya seks tu apa? Ayah pura-pura, ayah mengantuk tidur. Macam mana budak tu nak tahu? Inilah permulaan budak tu nak parents to educate anak-anak. Ini dipanggil sebagai learning moment. Informal punya kaedah untuk educate anak. Bila anak tanya dengar kat mana. Kalau kawan cerita kat sekolah kan, kawan cakap apa? Kan? Betul ke apa kawan cakap? Sebenarnya macam ni. Kaitkan pula. Kalau tanya pasal rogol, kaitkan juga. Ingat tak ada tu mama kata tentang sentuhan selamat tentang private part. Kalau orang tu cabul, dia sentuh private part, sentuh-sentuh semua tu. Tapi kalau dia rogol, dia melibatkan antara kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Benda tu jahat nak, benda tu jijik. Benda tu memang akan membuatkan individu tu takut, trauma, malu. Dia tak adalah sampai perlakuan seksual tu kita ceritakan untuk anak 7 tahun. Tapi kalau kawan kat sekolah dah cerita tentang rogol, orang tu beromel, orang tu masukkan dia punya bobot dalam vagina perempuan tu, maka menjadi tanggungjawab untuk ibu bapa. Bila anak tu cerita, kita tanya siapa cerita, apa kawan cakap, anak pun cerita benda tu, maka kita automatik kena cerita yang sebetulnya. Tapi kalau anak tu dengar perkataan rogol, seks dalam keadaan masih lagi di atas saja, surface je, maka kita tak payah detailkan. Melainkan anak tu dah umur 11, 10, 11 ke atas. Sebab dalam pengajian Islam, dekat Islam 4 tahun, anak darjah 4, anak-anak kita dah belajar tentang air mani yang keluar, dia ajar tentang kenapa perlu mandi air mani, dia ajar tentang zina, dia ajar tentang rogol di situ, daripada jalur hubungan seksual secara paksaan. Parents kena ceritakan supaya relate dengan silibus KPM, relate dengan apa yang anak belajar kat sekolah. Ini pentingnya pendidikan seksualiti bila nak mula dan lain-lain lagi. Jadi kalau hal seperti ni parents dah cerita, tak rasa malu lah, tak rasa awkward lah, tak rasa janggal bila nak cerita benda ni. Dia jadi macam satu komunikasi yang baik dengan anak. Dan paling penting kalau anak tanya soalan yang lebih macam kondom, tentang liwat kita kena tanya dulu, abang bersedia tak kalau ayah mak ada cerita ni? Sebab benda ni dia sangat panggil apa, detail, dia sangat melibatkan kemaluan. Kalau abang tak sanggup dengar, abang cakap stop. Jadi kalau anak dengar okey. Kalau dia bersedia sampai habis, tidak ada masalah. Supaya bila anak-anak ni dah tahu tentang maklumat ini, dia tak adalah cenderung kepada pornografi. Walaupun mungkin dia akan terjebak ke arah itu, tapi kognitif yang mak bapak dia dah didik, dia akan tahu benda ni tak elok, benda ni akan melibatkan ketagihan, dia akan merosakkan otak, dia akan menjerumuskan orang kepada zina, kepada pencabulan. Aku stop, aku tak nak. Dan dia akan refer kepada mak bapak dia. Tapi yang menyebabkan ramai terjebak dengan pornografi hari ini sebab perasaan ingin tahu, curiosity mereka, mak bapak tak cerita. Jadi anak terjebak daripada 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Saya semalam ada slot dengan 2 kali slot dengan budak darjah 6. Cerita tentang akil balih. Saya detailkan tentang akil balih anak lelaki ni 2 cara. Satu, mimpi basah secara tak sengaja. Yang kedua, secara sengaja.
onani, masturbation, melancap kan. Jadi budak-budak ni pun dengar sampai ada yang kata I'm too young to learn this. Dia kata saya muda lagi nak belajar tentang benda ni. Saya jawab bang, elok lah tu kan. Saya kata kat dia, hari ni kat media sosial ramai kawan-kawan saya yang kata kan elok kalau saya belajar benda ni dulu masa saya kanak-kanak. Tapi bila saya cerita kat awak, awak kata saya terlalu muda untuk belajar benda ni. Jadi saya ceritakan pada awak supaya awak tidak mudah menjadi mangsa dan pemangsa. Habis program, kat Instagram saya ada seorang budak 12 tahun, peserta dalam program. Dia ceritalah yang dia pun tak pasti dia dah akil balik ke belum. Masa PKP lah banyak sangat duduk rumah, main handphone, trigger lepas tengok apa namanya K-pop. Dia suka Blackpink, dia budak lelaki, suka Blackpink, suka Lisa, suka Rosette, semua tu lah kan. Dia suka sangat kan. Jadi dia rasa macam, apa benda ni kan, comel, seksi. Inilah yang kita kena faham berkaitan dengan hormon dopamin. Dopamin ni hormon yang akan dirembeskan pada bahagian otak di limbic system bila kita rasa seronok, rasa best, rasa bahagia. Dan dopamin ni pula akan pergi kepada bahagian frontal cortex yang ada di bahagian depan dahi kita ni. Bila hormon tu dah pergi kepada bahagian ni, bahagian frontal cortex, ia akan membuatkan bahagian depan ni akan cenderung ke arah itu, nak cari yang lebih lagi. Jadi budak ni kata dia akhirnya akses pornografi, porn kat dalam internet. Dia tengok video lucah berkali-kali sampai dia kata air mani dia dah keluar 10 kali. Dan dia sebutkan dia tak beritahu sesiapa, dia beritahu pada saya saja. Dan saya cerita pula pada tuan-puan kat sini untuk makluman kita semualah, anak-anak kita, adik-adik kita hari ni kan. Dan dia pun tak pasti, dia kata bang kalau macam tu dah akil balik ke belum kan. Sebab dia kata saya suara tak berubah pun, tak ada tumbuh bulu pun, ketiak tak berbau pun. Saya kata bang, saya hari tu ceramah 3 jam saya tentangkan benda ni. Saya dah cerita akil balik juga kalau sekiranya awak keluarkan air mani dengan sengaja. Kalau awak dah tumbuh bulu itu perubahan lepas akil balik. Tapi saat awak akil balik tu bila keluar air mani sengaja ataupun tak, kena mandi wajib. Lepas tu dia kata menyesal lah saya kenapa saya buat benda tu kan. Saya menyesal lah kan. Dah lah sekarang kena bertanggungjawab, kena jaga semayang. Itu yang dipikirkan. Dia kata macam ni susah saya nak kena jaga semayang, nak kena tutup aurat. Astaghfirullahaladzim budak ni kan. Dia rasa menyesal sebab dia akil balik, sebab buat sendiri, sebab beronani, sebab dia rasa dia masih lagi muda untuk buat benda-benda yang tak elok. Itu masalahnya. Jadi saya cerita kat dia, saya nasihat dia kan. Kalau awak rasa macam tak nak bertanggungjawab sekarang, akan datang akan jadi macam tu juga. Sebab dia kata saya ingat saya akan akil balik masa tingkatan 2, tingkatan 3 kan. Jadi bolehlah banyak sikit benda saya buat. Akhirnya dia dah akil balik. Disebabkan naifnya mereka memahami diri mereka. Itu belum lagi dengan remaja kita yang tak mandi wajib lepas orang ni. Jangan kata remaja, orang dewasa pun ada macam ni. Dia melancap, kemudian dia tak mandi wajib. Sebab dia rasa benda tu remeh, benda tu macam yelah orang tak semayang kan, dia tak semayang pun. Jadi dia tak peduli benda ni. Tapi yang saya lebih risaukan adik-adik kita kat sekolah. Dulu budak perempuan kat sekolah, kalau cikgu kata solat, dia kata sorry ustazah saya datang bulan kan. Okay fine. Tapi ada sikap juga ustazah yang kadang-kadang yang aku geram, yang boleh pula duk rasa-rasa betul ke pakai pad wedding kan. Apa tujuan kau nak didik ke sampai nak menyentuh private part budak? Ini pun masalah juga. Ni adalah aduan-aduan yang saya dapat pada saya. Itu budak perempuan lah, tinggalkan bab tu. Tapi budak lelaki ni, kalau budak perempuan zaman tu kata saya datang bulan tak solat, budak lelaki siap kata pada ustazah sorry saya tak mandi wajib lagi. Mana rasa malu mereka kan. Benda ni berkaitan dengan ibadah tapi diremehkan seperti ini sebab tu bila kita nak cerita tentang pendidikan seksualiti, dia tak dapat lari dengan kemaluan berkaitan dengan hukum hakam, dosa, pahala. Sebab kita orang-orang yang nak praktikkan agama tu sekadar yang termampu. Jadi itulah penerangan yang saya boleh bagi. Nak mula bila, sebab tadi saya nampak soalan pun ada tanya bila nak ajar anak private part tu. Mula pada awal, bayi lagi, educate anak tentang benda tu, lepas tu ajar tentang sentuhan selamat. Selain daripada usia tu juga pengasingan tempat tidur, minta izin, tu semua kena lari. Dan akhirnya macam mana nak kurangkan ketiadaan masturbation, itu last nanti. Lepas pada tu insya-Allah barulah anak tu akan selesa untuk rujuk kita walaupun mereka sudah jadi seorang remaja. Itu part lah soalan jawab. Bila anak dah akil balik, tanggungjawab parent pula untuk educate anak tentang penampilan diri. Ajar anak lelaki cara nak mandi wajib. Mak ajar anak macam nak bersihkan pad, macam mana nak buang berdalah tu, pad yang dah tak digunakan.
Diajar pula untuk penampilan diri, pakai deodorant, untuk cukur bulu bila dah 40 hari. Ini semua kena ajar, terutama pada budak-budak lelaki. Anak perempuan mak uruskan biasanya. Anak lelaki belajar sendiri je semua. Parents, bapa kena alert. Dan satu lagi saya nak tekankan, bukan semestinya anak perempuan mak je kena cerita. Bapa pun boleh cerita benda ni. Tentang akil balik, tentang overwork, tentang pembiakan. Untuk anak perempuan, untuk anak lelaki bukan bapa yang kena cerita. Kalau mak dah ada ilmu, mak kena educate. Ada juga yang kata, bro saya ni ibu tunggal. Suami saya dah meninggal, saya dah bercerai, saya jaga anak saya, macam mana saya nak educate anak saya? Tidak ada masalah, kena sampaikan juga. Belajar, dan paling penting, sampaikan mengikut laras kefahaman anak tu sendiri. Wallahualam. Banyak soalan ni saya nampak ni. Betul, banyak sangat soalan ni. Jadi kita boleh terus sambung dengan soalan. Okey, untuk soalan yang pertama daripada Muhammad Hafiz Muhammad Nur. Saya setuju yang tak dengar, putus. Saya setuju. Saya kena pergi bising dari mana? Okey. Okey, daripada Muhammad Hafiz Muhammad Nur, saya setuju yang pendidikan sexuality perlu diajar dari rumah. Soalan saya, kalau parents nak ajar, adakah perlu ajar menggunakan istilah yang direct atau kena menggunakan menggunakan bahasa kiasan atau ni depends on usia anak-anak? Saya dah terangkan tadi, tidak perlu bahasa kiasan. Sebab macam ni kita kena faham perubahan zaman yang membuatkan ketidaksesuaian mengekalkan istilah yang kita belajar masa kecil dulu. Dulu parents, mak ayah kita menganggap isu ini terlalu sensitif untuk dibincangkan, untuk diceritakan hingga apa yang mak ayah mereka ajar dulu, atuk nenek ajar kepada mak ayah kita, itulah yang diajar pada kita. Memang kita di Malaysia ni kalau kita tak belajar ilmu parenting, yang kita belajar corak didikan mak bapak, atuk nenek kepada mak bapak educate kita pula dengan cara itu, masuklah pendidikan sexuality. Jadi kalau panggil boy, panggil belalai, siput, sedut, bunga, akhirnya mengulang ataupun menggunakan istilah-istilah ni, dia akan membawa kepada masalah selepas pada itu. Yang saya sebutkan tadi apa? Ketidakselesaan ibu bapa untuk educate anak. Kalau daripada kecil dah panggil belalai, dah panggil burung, bagaimana tiba-tiba anak tu nak tahu tentang burung yang menegang kalau nama dia burung? Anak lelaki kan, pegang zakar, tidur pegang. Ini adalah benda-benda yang biasa budak-budak lelaki buat. Melainkan kalau dia gosok-gosok kemaluan, that's something wrong. Anak perempuan, kalau dia rasa macam, dia rasa suka je sentuh-sentuh vagina dia apa semua tu, itu okey. Yang masalah, kalau dia mula menggeser-geserkan vagina kat bucu-bucu meja, ini problem. Kena tanya, kenapa buat macam tu? Apa yang dia rasa? Kan? Kadang-kadang bukanlah sebab kena campur ke apa, bukanlah sebab orang sentuh, tapi dia rasa seronok. Jadi kena tahu kenapa anak buat macam tu. Dan educate. Ini tempat genital kemaluan, mudah cedera kalau berlaku sentuhan tempat-tempat yang kasar. Nak ke nanti pergi ke hospital, doktor jahit bahagian tu, dia pun takut juga nak buat. Jadi kena cerita benda ni kepada anak. Dan bila mana kalau nak sebut, adakah kita nak berguna bahasa kiasan? Tak perlu bahasa kiasan. Terus dia nama yang betul. Zakar, ataupun kita rasa macam zakar lah, macam kekeh bunyi-bunyi ni kan. Sebutlah penis. Kalau kita rasa macam Faraj, Faraj tu terlalu sains, termnya terlalu akademik. No, term medik pun guna benda tu juga kan. Gunalah vagina. Tidak ada masalah. Kalau orang juga guna Miss B, apa masalah kau kan? Vagina, ataupun Faraj, zakar, penis. Mulakan daripada awal. Lepas pada tu, percaya cakap saya, kita akan selesa untuk berbicara kepada anak. Anak bertanya pun selesa. Sebab kita nak fahamkan kepada anak, pada tubuh badan dia semua ada fungsi. Termasuklah zakar dan juga vagina dia. Jangan diasingkan bagai kemaluan hingga anak tentang kemaluan tak nak rujuk mak bapak, tak nak cerita, tak nak kongsikan. Sebab kita sendiri, mak bapak, yang mengasingkan private part genital tu daripada tubuh badan anak. Okey, harap menjawab soalan. Okey, soalan seterusnya. Baik, soalan seterusnya daripada Aini. Disebabkan tidak pernah didedahkan oleh ibu bapa atau tidak memungkinkan sangat,
Taki kena jauh sikit. Sebab berdengung. Siapa? Kita tak sure daripada mic siapa tapi berdengung lah. Okay. Soalannya, soalannya berbunyi, disebabkan tidak pernah didedahkan oleh ibu bapa atau tidak mementingkan sangat anak dara tidur dalam bilik. Jadi anak ini terdedah dengan seksualiti sebabkan dirinya yang begitu naif. So minta pandangan Aki, bagaimana seseorang mangsa yang terlibat dalam seksualiti ini untuk bangkit semula. Ini dia share berdasarkan pengalaman kawan saya yang tak memasak ada kisah silam. Ya, saya faham. Satu benda yang parents kena faham, ada beza antara pencabulan dengan sexual grooming. Pencabulan, hal itu berlaku dalam keadaan dipaksa dan individu yang alami benda tu, dia akan alami ketakutan, trauma dan takut sepanjang masa. Rasa diri jijik, rasa diri dah tercalar maruah, rasa kalau bagi tu pada orang pun orang tak percaya, dia akan disalahkan. Apatah lagi individu yang melakukannya orang yang dikenali. Yang kedua, sexual grooming. Sex grooming ni ataupun pengantunan seksual, ya, dia bersifat pencabulan juga, tetapi dia tidak terus kepada objektif. Maksudnya nak gambar bogel, nak untuk zina, untuk hubungan seksual. Tetapi dia membina tu nama dia grooming. Dia membina dulu kepercayaan dengan mangsa, membina dulu hubungan itu dengan cara individu mangsa tu akan percaya yang dia adalah seorang yang baik. Baik, boleh dipercayai, concern. Ya, sebab itu sexual grooming ni boleh berlaku dalam media sosial oleh sesiapa saja. Dia ada ilmu agama ke, tak ada ilmu agama ke, dia dikenali ke influencer, Insta famous ke, TikTokers ke, sesiapa saja. Ya, bila dia dah mula membina hubungan itu dengan cara seperti update IG story, ya, kemudian dia pun komen lah dalam gambar tu, dia mungkin dikenali, comel lah, cantik lah awak ni kan. Maksudnya perempuan tu rasa macam dihargai. Inilah teknik kepada sexual grooming. Walaupun awal tu masih lagi pujian, lepas tu keluar update lagi gambar-gambar yang lain, dia like lagi. Setiap gambar kita, dia love kat IG tu. Ini semua kaedah sexual grooming. Sehinggalah dia mula flirt. Flirt ni, dia mula bermesej, chat, benda-benda yang bersifat bukan lucah, tapi yang kita rasa macam sweet, tapi sebenarnya itu salah. Sebagai contoh, elok nama awak dipanggil biasa, dipanggil baby. Tiba-tiba sayang, oh sorry tersasul. Ini sexual grooming. Tapi bila benda ni dah dinormalkan, kita rasa macam tu tak ada apa-apa. Lama kelamaan, dah mesra, dia pun share kehidupan dia. Dia pun dah hantar gambar dia, cerita pasal kerjaya dia. Perempuan dia pun percaya pada dia. Sehinggalah sampai tahap perkataan awak ni nampak cantik, boleh berjumpa tak. Ini dia dah mula manipulate hubungan berkenaan. Hingga dia akan sexualize the relationship. Ini saya cerita untuk 18 tahun ke atas. Kanak-kanak lagilah mudah kena pedaya. Yang 18 tahun ke atas pun senang kena tipu dia ni. Kena puji sikit, dah boleh berjumpa, then berlaku hubungan, baru sedar benda tu salah. Rupa-rupanya aku kena perdaya kan. Aku dah diperdaya oleh lelaki berkenaan. Maka dia akan buat step yang terakhir, sexual grooming. Dia ada 6 step, maintaining control. Apa maintaining control? Jangan bagi tahu sesiapa. Kalau awak beritahu sesiapa, saya akan beritahu pada kawan awak. Awak akan menyesal. Jangan buat report polis. Ini maintaining control. Kenapa maintaining control dibuat? Supaya dia boleh manipulate mangsa tu kemudian hari. Ini cerita untuk 18 tahun ke atas. Tapi kalau kanak-kanak bawah 18 tahun yang jadi mangsa, lagi kesian. Dia dah jadi mangsa. Hingga sampai tahap dicabul, dirogol. Tetapi disebabkan pemangsa dah membina ikatan emosi, kepercayaan, potret dia tu adalah seorang yang baik antara guru dengan pelajar ke, model tahfiz dengan pelajar ke, senior dengan junior ke, bapa saudara dengan anak saudara ke, abang ipar dengan adik ipar ke, hingga mereka ni dah ada ikatan kasih sayang dan cinta, maka individu yang mangsa tu dia tak rasa yang dia mangsa. Faham tak apa saya cakap? Dia rasa dicintai, dia rasa dihargai. Ini yang saya takutkan. Ada orang yang kena cabul, dia rasa takut, dia rasa macam jijik pada diri dia. Dia sampai mengalami depression. Dia mengalami anxiety. Tetapi ada individu yang menjadi mangsa sexual grooming, pengantunan seksual, dia rasa okey dengan kehendak seksual itu hingga dia rasa sayang kepada individu berkenaan. Inilah
beza sexual grooming yang ramai tak faham. Akhirnya dah ketagih dengan benda tu. Yang lelaki sampai boleh jadi LGBT, sampai jadi gay. Yang perempuan sampai jadi lesbian. Disebabkan apa? Tempoh sexual grooming, hubungan yang dibina hingga kejahatan dosa itu dianggap biasa dan akhirnya timbul rasa cinta kepada individu berkenaan. Masuk asrama MRSM, SBPI, Mahat Taufik SMKA, kena cabul dengan abang senior. Tapi dia tak rasa dia kena cabul, dia rasa abang senior tu sayang pada dia. Mandi bersama dalam tandas. Dia tak rasa benda tu pencabulan, sentuh private part. Tapi dia rasa, ya kawan itu sayang pada dia. Waktu malam tidur satu katil, seluk dalam seluar kawan, melancapkan kawan. Dia tak rasa benda tu adalah satu jenayah. Dia tak rasa pencabulan. Sexual grooming, kebiasaan. Hingga rasa seronok dia melakukan macam tu. Itulah masalahnya. Kalau dia ada insight, dia rasa macam ada satu kesedaran, selepas berlakunya hubungan yang songsang berkenaan, maka dia ni akan mula rasa stres, rasa takut, rasa malu. Itu membawa kepada depression. Tetapi kalau tidak ada kesedaran, tidak ada insight, saya tak tahu apa istilah dalam bahasa Melayu, dia rasa seronok dia melakukan macam tu, maka berakhir dengan ketagihan dan mengubah orientasi seksual dia. Tetapi yang ketiga, kalau dia jadi mangsa, dia ada kesedaran benda tu salah, dia dapatkan rawatan, mak bapak ada support dia, individu berkenaan, ibu bapa buat report polis dan kemudian kes dibicarakan di mahkamah, budak ini mendapat rawatan daripada segi psikologis, berjumpa dengan psikiatris, rawatan psikoterapi, akhirnya budak ini akan boleh melupakan kisah silam dia. Ini tiga perkara yang boleh berlaku. Tapi yang biasa berlaku adalah mangsa tu sampai sekarang simpan benda tu seorang-seorang, takut nak beritahu, takut disalahkan. Yang kedua, mangsa tu sampai dah ketagih dah sekarang. Yang ketiga ni jarang untuk ibu bapa lakukan. Fight untuk anak, membela anak, turun naik mahkamah, report polis, dapatkan rawatan dan paling penting dapatkan sisi rawatan psikologis, psikoterapi kepada anak mereka. Jadi kalau kita ada kawan-kawan yang seperti ini, kita kena ada perasaan empati kepada mereka. Jangan judge mereka. Salahkan mereka sebab pakaian, salahkan mereka sebab mereka gedik, salahkan mereka sebab come on lah, sedih aku benda-benda macam ni. Dik, saya baru terbaca satu tulisan kawan saya kat dalam Facebook. Orang sebabkan baru sambutan Christmas. Jadi ada orang sebut tentang Maryam, ibunda Nabi Isa yang hamil tanpa berlaku perkahwinan. Maka Allah meniupkan rohnya yang diciptakan ke dalam rahim Maryam hingga Maryam tu melahirkan seorang anak. Kat sini kita selalu kata Maryam masih lagi suci, bawa anak bertemu dengan masyarakat. Tetapi tuan-puan, masyarakat ni tahu Maryam ni adalah wanita yang mulia, wanita yang suci. Tetapi bila dia balik ke tempat dia, Allah perintahkan apa pada dia? Untuk berpuasa, tak bercakap kan? Apa masyarakat dia pandang? Apa benda perempuan ni? Dah lah dikenali bapak dia kan? Lepas tu dia ni dikenali suka beribadah, mengandung, berzina lah tu. Ini bagaimana masyarakat ketika itu memandang wanita yang mulia, tuan-puan. Hal yang seperti ini tidak perlu ada dalam masyarakat kita. Sebab apa? Yang dihina kadang-kadang budak-budak yang tak tahu tentang kemaluan dia, budak-budak yang jadi mangsa, disalahkan. Kalau kita masih lagi tak faham tentang isu ni, cuba kita ambil tadi ibrah kepada kisah ibunda Maryam, mak Nabi Isa berkenaan. Masyarakat sekeliling yang judge. Sehinggalah Allah bagi mukjizat pada Nabi Isa. Nabi Isa yang menjawab, aku ni nama Isa diutuskan oleh Allah, aku suatu hari nanti akan jadi seorang Rasul. Barulah masyarakat masa tu faham. Tetapi hari ini, siapa yang nak protect wanita-wanita yang seperti ini? Mereka tidaklah seperti Nabi Maryam. Mereka mungkin buat kesilapan. Mereka ni mungkin mangsa, bukan silap mereka. Tetapi pandangan masyarakat membuatkan mereka jadi lebih teruk pada hari ini. Jadi sebagai seorang kawan, kena protect kawan kita. Kalau sekiranya hal itu perlu didapatkan, perlu dirujuk pada pihak polis, report polis. Walaupun kes sudah lama, tapi biasanya kalau kes lama, at least kita dah report tu, kita rasa dah lega. Selepas pada tu akan polis panggil individu berkenaan untuk tahanan reman. Tapi itu kalau kes tahun 2 okey lagi. Tapi kalau masih kecil-kecil kita dah besar, memang susah. Nak buat report pun macam dah sangat terlambat. Sebab tu itu di Twitter ada yang kata kalau jadi mangsa rogol, jangan mandi terus pergi ke balai polis. Tapi ada orang yang buat lawak, dia kata apa benda kelakar, nak mandi semua, ada air mani semua kan. Itulah untuk buktinya. Supaya ada lepas buat report,
Polis akan terus refer kepada bahagian kecemasan di hospital. Bahagian One Stop Crisis Center akan ambillah spesimen apa yang melekat DNA tu untuk bahan bukti, termasuklah kesan koyakan sama ada di faraj ataupun di dubur. Benda ni sangat penting. Jadi tolong bagi sokongan pada kawan ni. Channelkan mereka kepada kaunselor ke psikiatris ke psikologis. Panjangnya saya jawab satu soalan. Banyak lagi soalan ni. Okey, baik kita pergi kepada soalan seterusnya daripada Natasha Nabila. Soalannya berbunyi, macam mana nak kurangkan ketagihan masturbate? Macam ni sebenarnya, kalau kita tengok daripada aspek kesihatan, masturbation ataupun onani ni adalah salah satu pelakuan seksual yang boleh mencapai orgasm, panggil apa, kemuncak syahwat yang paling selamat. Dia tak ada menghamilkan orang lain. Dia tak ada sampai tahap merosakkan buntut lelaki lain kan. Dia tidak sampai tahap panggil apa, menyebabkan ada baby yang dibuang. Maksudnya untuk diri dia sendiri. Cuma hari ini masturbation banyak berlaku disebabkan rangsangan yang diperoleh daripada pornografi. Itu yang ada istilah PMO. Pornografi, masturbation, orgasm. Bila akhirnya dia sudah biasa dengan masturbation, dia akan membawa kepada masalah yang lain. Ketagihan pornografi dalam keadaan dia ketagih juga dengan masturbation. Maka susah dia nak berhenti dan nak kurangkan, sebab dia yang tu saya sebut tadi berkaitan dengan dopamin, hormon tadi. Hormon dopamin mendapat keselesaan, keseronokan dengan cara macam tu. Jadi bila dia nak berhenti, bahagian yang dah mendapat dopamin tadi, frontal cortex yang ada depan ni, dia mula akan memberikan respon pada fizikal. Asyik visualkan benda tu, rasa nak buat lagi, dapat kepuasan, cepat trigger. Tapi kita kena lawan. Dan masalahnya lebih munculnya adalah hari ini terlalu banyak sex toys yang dijual untuk masturbation, untuk lelaki, untuk yang perempuan, bentuk vagina, bentuk penis dijual. Dan akhirnya daripada level masturbation berseorangan, dibeli pula sex toys. Dan maaf cakap, bila sebut tentang sex toys ini, bukan sekadar lelaki, perempuan pun ramai beli. Jadi ini adalah tidak sihat untuk, ini dari sudut kesihatan. Untuk fisiologi kita, untuk kehendak emosi, memang dah seseronok ke situ. Tetapi, kalau sekiranya kita ini tidak rasa nak kahwin, maka hal seperti itu pun tak baik juga untuk kita. Tapi kalau nak berkahwin satu hari nanti, kita dah dapat kepuasan dengan cara macam tu, maka otak ni nanti sukar untuk adapt hubungan seksual bersama dengan suami. Kalau lelaki pun dah ketagih dengan pornografi, dengan masturbation, hal yang sama juga dia akan alami dengan isteri. Dia lagi selesa masturbate. Dia lagi selesa keluarkan air mandi dengan sendiri. Tak perlu pergerakan, tak perlu bentuk skill to skill ni, hanya modal pornografi dan juga masturbation. Selesai. 5-6 minit. Jadi hubungan seksual perlu dibangkitkan emosi, kasih sayang, sentuhan, pelukan, ciuman. Benda tu memakan masa. Jadi otak ni yang sebut dopamin tadi lebih selesa kepada benda yang seperti ni berbanding hubungan seksual yang dibenarkan. Itu yang kadang-kadang lelaki hari ni ada yang erection bila dah berkahwin, tidak mencapai kemuncak ketegangan pada kemaluan. Sebab apa? Otak dia hanya terangsang dengan pornografi. Otak dia hanya terangsang dengan imej-imej seksual. Bila menghadap isteri, tidak sama seperti apa yang dia gambarkan sebelum ini. Itu yang dah kahwin pun masih lagi melancap. Dah kahwin pun masih lagi terlibat dengan benda-benda macam ni. Kesian. Sebab itu kalau kita nak berhenti masturbation, make sure first berhenti pornografi dulu. Dan kalau nak berhenti pornografi dan masturbation, dia kena berperingkat. Kena tengok dulu dalam tempoh seminggu, berapa kali yang biasa berlaku. Berhenti perlahan-lahan. 5 kali. Minggu seterusnya jadikan 4 kali. Tapi kalau kuat, kurangkan jadi 3. 2 kali tu kita kena lawan lah. Buat aktiviti yang sepatutnya, aktifkan diri, positifkan diri. Aku boleh buat, aku tahu benda ni salah. Yang kadang-kadang menyebabkan susah nak berhenti porn dan juga masturbation sebab tidak ada kesedaran dan merasakan perbuatan itu adalah benda yang okey. Susah nak berubah. Berhenti pelan-pelan. Lagi dan lagi, kalau nak cari juga tips dia, boleh cari video ketagihan pornografi Aiman Psikologis kat dalam ML Studio. Aiman ada cerita. Saya ada juga isu ketagihan pornografi, saya cerita kat ML Studio, tapi kurang panggil apa, saya tak elaborate sangat lah. Cari video Aiman Psikologis kat situ untuk berhenti masturbation dan juga porn. Betul lah saya sebut tadi, pada sudut kesihatan dia tidak menjejaskan orang lain, tapi masalahnya kepada ketagihan.
Dan dia akan membuatkan kita rasa bersalah, rasa macam tak berguna, kita rasa macam penat, kita rasa macam mula-mula memang akan rasa seronok, tapi lama-lama kita ni akan rasa macam kecewa dengan diri kita. Kita tak mampu nak halang benda ni. Yalah, lepas tu nak mandi wajibnya lah, lepas tu rasa macam dengan cara macam tu mula akan dapat keseronokan. Kesian pada diri kita. Kita boleh kawal diri kita sebenarnya. Okay, terus. Okay, baik. Untuk soalan seterusnya, daripada Fatin Farhana Zainuddin, macam mana kita nak educate parents yang berpendapat pendidikan seks ini topik yang kotor? So ada tak saranan atau nasihat Tuan Hakim sendiri kepada ibu bapa yang masih ada stigma bahawa pendidikan seksual ini adalah kotor? Boleh tak? Tak ada apa yang boleh dibuat. Sebab benda ni perlu ada kesedaran pada diri mereka. Kita cakap macam mana sekali, melainkan isu seksual berlaku dalam rumah mereka. Anak hamil luar nikah ke, anak kena cabul ke, ketika itu baru mereka akan nampak benda ni penting. Jadi kita tak mampu nak buat apa. Yang kita boleh buat adalah sebarkan awareness kepada semua orang. Yang terima, Alhamdulillah. Yang praktikan lagi lah, Alhamdulillah. Yang tak terima, kita tak boleh nak buat apa. Melainkan pihak yang ada autoriti dalam negara perlu menggunakan ruang yang ada untuk educate masyarakat daripada awal, terutama dalam khusus kahwin. Khusus kahwin sampaikan benda ni. Cuba bayangkan kalau tuan-puan hari ni khusus kahwin ni, ada speaker botak macam saya, cerita benda ni pada tuan-puan. Kita lebih alert bila berkahwin nanti. Ya. Tetapi ada atau tidak benda ni yang pernah pergi kursus pra perkahwinan? Kalau ada pun mungkin ada jok-jok yang tak sepatutnya yang dibuat tentang malam pertama semua kan. Benda tu annoying tau. Tapi itulah saya nak katakan, ruang yang ada seperti itu. Di peringkat mahasiswa, anjurkan lagi program-program macam ni. Nanti dah boleh saya datang ke IPT, jemput saya ceramah kat sana. UiTM Puncak Alam dah 2 kali dah tak saya ceramah kat sana. Selebih pada itu, kita dah tak mampu nak buat apa dah. Kalau kita kata nak buat ceramah awareness di rumah-rumah PPR ke, soalannya adalah siapa yang nak buat tu? Sebab saya pernah dijemput untuk sampaikan topik ini, yang rumah PPR tu ada dekat 7-8 ribu orang. Kita belum campur anak-anak dia. Tapi yang datang 7-8 orang. Macam mana kita nak educate masyarakat kita? Sekadar yang termampu je lah. Okay? Okay. Soalan last daripada saya. Last dah? Banyak lagi soalan ni. Dah nak pukul 12.30. Lagi okey nak sambung? Okay. Saya okey tapi bateri nak habis. Sekejap okay. saya try charge. Kalau charge dia apa dia? Tak jelas. Tak jelas pun suara saya. Tak jelas. Ada bunyi dengung. Kalau saya charge je dia akan jadi. Sekarang okey balik kan? Okey, tak apa. Okey. Sikit lagi. Setelah perbincangan ini, apa harapan Tuan sendiri untuk pendidikan seksualiti ini pada masa hadapan? Boleh tak kongsikan? Harapan saya selepas benda ni, untuk 3-4 tahun akan datang, bukan saya saja yang bercakap benda ni, tetapi yang menonton juga ni. Maksudnya masyarakat semua lah. Kalau kita tak mampu untuk menyampaikan topik ni dalam media sosial secara umum, mulakan daripada rumah kita. Kalau kita rasa kita tak ada anak lagi, kita ada anak saudara, kita ada adik kita, kita educate mereka dahulu. Kalau kita ada grup WhatsApp family, kita sampaikan benda-benda seperti ni. Bukanlah kita nak jadi palatau, tapi kita nak memastikan masalah-masalah seperti ni kita kurangkan, terutama daripada rumah kita sendiri. Benda ni satu proses yang panjang. Sebab kita sekarang ni, gerakan seperti ni, dia ditenggelami oleh kelucahan yang banyak kat luar. Dalam internet, billboard tepi jalan, produk-produk lucah, ikon-ikon transgender, mereka-mereka yang jadi makeup artist dalam kalangan orang lelaki, video-video lucah, normalisasi kelucahan, double meaning joke. Tiba-tiba ada gerakan seperti ni, awareness untuk educate apa itu pendidikan seksualiti yang sebenar. Jadi kita perlukan satu kerjasama yang beramai-ramai supaya benda ni dapat disampaikan kepada semua orang, dan paling penting mulakan daripada rumah kita dulu. Jangan lagi tuding jari sana sini pada kerajaan, pada jabatan agama, kepada ahli politik, kepada orang tua ni. Kita mulakan dulu mana sekadar yang kita mampu. Untuk mereka yang nak dapatkan e-book saya tu, sebenarnya saya dah tutup dah pada ketika 25 hari bulan, tapi masih lagi banyak permintaan. Boleh layari pendidikanseksuality.com.
boleh letakkan senarai dalam waiting list. Nanti kami akan hubungi insyaAllah. Kita tengok gambar boleh sikit lagi, jangan keluar lagi, ni ramai dah live ni. Boleh. boleh. Okay. Okay. Okay lagi. Dan penonton, masa pun dah mencemburui kita dan sedar tak sedar kita pun dah di penghujung live sebenarnya. Banyak ilmu yang kita dapat dari Aki sendiri, dan terima kasih untuk soalan-soalan. Saya minta maaf kalau ada yang tak terjawab dan harapnya soalan yang ditanya dan jawapan yang perkongsian yang telah di-share dari Tuan Aki sendiri dapat membantu serba sedikit lah. Jadi saya minta boleh tak kalau semua penonton yang ada ni on camera sebab kita nak ambil gambar untuk kita abdikan lah kenangan. Kita join kan talk ni dengan Tuan Aki Virus, bukan calon-calon orang ni. Okay.